Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Saya sebenarnya menunggu yang lain sebenarnya, tapi rasanya dah almost dah 2.37. Jadi kita mulakan untuk perkongsian petang ini. Kita dah selesai membincangkan beberapa perkara iaitu dalam bab 1 dan bab 2. Jadi yang terakhir adalah bab 2. Kita dah membincangkan bagaimana untuk menerbitkan 12 artikel jika kita ada 8 objektif. Yang bermakna 7 tu kita boleh keluarkan satu artikel berdasarkan satu objektif atau satu persoalan kajian. Yang ke-8 tu dia ada 5 hipotesis, jadi kita boleh keluarkan 5 artikel berdasarkan 5 hipotesis. Okey, kita terus sambung kepada kajian literatur. Seterusnya based on the research framework. Okey, kita dah bincangkan tadi dari awal dari segi asas ilmu, ada yang berdasarkan teori, ada yang prinsip, ada yang gunakan fundamental, ada yang based pada model. Kemudian kita dah bincangkan penerbitan artikel berdasarkan theoretical framework, kemudian conceptual framework, kemudian based on the research question. Kemudian kita sambung dengan research framework. Jadi research framework ni contoh, okey. Jadi ini adalah orang kata kesinambungan kan. Ada setengah penyelidik dia ada conceptual framework saja. Ada yang ada research framework, ada yang kedua-dua. Dalam kajian dia ada conceptual framework dan juga ada research framework. Jadi boleh dikatakan untuk yang next ni, research framework ni juga sesuai bagi mereka yang menggunakan conceptual framework. Okay, kalau kita tengok title yang ini adalah a new research model. Okay, betul dalam kita punya tesis kita tak sebut perkataan new. Tetapi dalam penulisan artikel boleh kita letak sebagai perkataan new dalam title. A new research model for sustainable development, and kita katakan dalam topik atau penghasilan artikel ni kita nak balancing antara environmental dan juga social. Jadi kita dah bincang 5 pillar dalam sustainable development, ada culture, ada human, ada social, ada economic and ada environmental. So kita nak ambil dua je kat sini iaitu antara environment dan juga social. So kita nak balancekan of environmental management and social innovation. Ini contoh kita dah nak explore ataupun nak cadangkan beberapa lagi outline yang boleh jadikan lebih spesifik ataupun nak gunakan general macam pagi tadi pun boleh. So ada introduction, okay, kemudian kita ceritalah theoretical framework and hypothesis. Kalau tak ada kaitan hypothesis, kita boleh delete lah hypothesis tu. Direction for future consideration of the environmental and social innovation. So berdasarkan dua itu, perkataan environmental dan juga social, kita integral. Integral model maksudnya kita combine atau integrate model for the sustainable development based on the environmental management and social innovation and conclusion. Okay, dia start dengan introduction, dia start benda asas dulu, start dengan theoretical, kemudian cerita direction and future consideration. Ini base pada nombor 2 dan nombor 3 ni based pada literature lah. Okay, kemudian kita nak propose gabungan model merujuk kepada environmental dan juga social innovation dan kemudian conclusion. Okay, kita pergi next. Ada beberapa research framework yang boleh kita hasilkan, tapi ini adalah option. Okay, kalau yang tak sesuai yang 55, boleh try yang 56. Kita buat a summary of the sustainable development model and its application in tourism industry. Kita nak buat, mungkin ada beberapa kajian-kajian lepas dah come out dah dengan sustainable development model. So mana yang model-model yang dah ada dalam sustainable development tu boleh diaplikasikan dalam industri tourism. Jadi yang pertama kita cerita dulu introduction. Kita cerita tentang result-result ataupun statistical analysis daripada artikel yang publish yang berkaitan dengan sustainable development. Kemudian kita nak cerita tentang research status quo regarding and the sustainable development model. Status quo tu menunjukkan tentang kesesuaian. Kesesuaian bagaimana perbincangan tentang sustainable development model tu boleh diaplikasikan dalam industri. So kesinambungan daripada nombor 3 tu kita buatlah the application of the sustainable development model in tourism industry sebagai base pada nombor 4 ni lah kita dapatkan title tu lah. Kita nak akan buat untuk application untuk sustainable development model dekat tourism industry, kemudian conclusion. Ini contoh-contoh tajuk-tajuk dan juga outline yang kita boleh hasilkan sekiranya kita nak come out dengan satu artikel based on the research framework. Ataupun option lain nombor 7 ni, 57 ni.
A proposed model. Proposed model for sustainable development and the parameter for the application. So kat sini case dia ada dua. Dia bukan satu je, dia ada dua. Dia nak propose model satu, kemudian dia nak propose parameter. So ada dua lah kat sini. Tak semestinya satu. Kalau you all nak ada, katalah kajian kita ada buat dua, model dengan parameter. So kita boleh buat dua perkara dalam satu artikel. Ataupun nak jadikan satu-satu pun boleh. Propose model satu artikel, kemudian nak propose parameter pun boleh. So ni idea untuk topik dalam research framework untuk kita come out dengan proposed model dengan proposed parameter. Dalam kes ni kita combine jadi proposed model for sustainable development and the parameter for the application. So dia punya outline, introduction, kemudian kita tambah research literature review, kemudian research design, kemudian kita nak propose, ada dua propose, kita propose sustainable development model dulu. Kemudian kita propose parameter for implementing sustainable development and conclusion. Dalam kes 57 ni kita boleh keluarkan dua artikel juga. Flow yang sama, cuma kita buat satu-satu lah. Okay, artikel 57 untuk propose model. Paper yang 58 kita akan propose parameter pula. Okay, ini option lah. Kalau nak tunjuk kat sini, combine pun boleh. Kalau kita nak asingkan satu-satu pun boleh. Next, sustainable development factors influence effective use of big data. A research framework. Ini contoh kalau katakan kita nak come out dengan satu research framework yang mengaitkan topik sustainable development, contoh kat sini adalah isu tentang big data. Okay, katalah kita ada review dekat kita punya literature review yang ada kaitan dengan big data, so kita nak come out dengan satu artikel supaya dapat satu perkongsian yang dapat beri manfaat pada orang lain. Jadi kita buat satu artikel, paper review berkaitan dengan sustainable development factors, influence effective use of big data, a research framework. So output kat sini adalah research framework lah. So kita buat option yang lain pula outline supaya ada kepelbagaian. So ada introduction, kita cerita background and related work. Related work tu berkaitan dengan topik di atas lah, sustainable development based on the big data. So kemudian kita ceritalah sustainable development dalam big data. Kemudian kita come out dengan research framework. Okay, kat sini nak cerita tentang macam mana kita nak keluarkan research framework untuk sustainable development yang difokuskan kepada big data. Itu dia punya aim lah. Tapi kita buat tajuk macam ni dan kita punya outline ada 5 lah. Introduction, background related work, sustainable development on the big data, research framework and agenda, conclusion. Ataupun nak letak research framework saja pun boleh. Nombor 4 tu. Nombor 5 tu conclusion and future agenda juga. Okey, kemudian kita nak buat lagi simple je tajuk dia. Eco-sustainable development toward a research framework. Okey, nak buat tajuk macam ni pun boleh. Kita ceritalah. Contohlah kita extend sikit. Biasa sustainable development tapi kita buat eco-sustainable development. So kita nak come out dengan research framework kan. Kita kata towards a research framework. Boleh je kalau kita straightforward. A research framework of atau research framework of the eco-sustainable development. Boleh juga buat macam tu kan. Tapi kita buat kelainan sikit. Tulis eco-sustainable development titik dua bertindih towards a research framework. So cerita dulu introduction, kemudian cerita dulu konsep. Apa dia konsep eco-sustainable development, apa karakteristik ataupun nak tukar lain, apa benefits of the eco-sustainable development. So cerita dari segi theoretical perspective of understanding. So apa perkara yang perlu kita tahu dalam memahami eco-sustainable development. Kemudian kita nak come out dengan framework lah. So yang last tu eco-sustainable, kita propose framework dan future research agenda. Kalau nak letak future research agenda tu last sekali pun boleh. Letak nombor 6 tu conclusion and future agenda. Jadi nombor 5 tu tinggal kita nak come out dengan propose framework for eco-sustainable developments. Okey, ada setengah, lagi-lagi kita kat Malaysia ni kadang-kadang kita suka kan, kita integrate macam-macam. So dalam kes ni ada satu social, kedua environment, yang ketiga innovation, yang keempat adalah business. Jadi ada kat sini nama penuh dia sustainable, social, environmental, innovation and business. So kita ringkaskan jadi SSEIB. SSEIB. So kita nak buat framework. Jadi sustainable, social, environmental, innovation and business framework untuk integratekan dan kita nak proposition for future research. Jadi kita boleh buat outline macam ni ataupun you boleh buat lebih ringkas. So ada introduction, kita ada theoretical background, kemudian ada kita nak buat framework based pada SSEIB tu, kita integrative SSEIB framework. Kemudian kita buat discussion and proposition for future research, kemudian kita buat conclusion. Ini idea lah kan. Aim dia sebenarnya kita nak propose SSEIB framework tu, tapi kita boleh start cerita introduction dulu, cerita tentang theoretical, so macam mana integrate ke semua keempat-empat pillar ni, social, environment, innovation and business. Kemudian kita come out dengan
propose SSE IB framework. Kemudian kita discuss and proposition for future research. Okay, mungkin kita boleh simplify, boleh buat macam ni je, macam pagi tadi. So boleh je introduction, kemudian tulis literature review, propose SSE IB, lepas tu conclusion and future agenda. Itu yang kita bincang pagi tadi lah. Ini adalah option yang lain. Kalau nak buat outline panjang, ini kita boleh pertimbangkan contoh outline yang ada pada contoh yang ke-60 yang ini. Okey, seterusnya yang ke-61 kat sini kita bagi nampak kelainan sikit. Integration of sustainable development by tourism industry, a new synthetic model and of integration as a learning and potential research direction. Nampak tajuk panjang lah. Tapi tengok kan kat mana yang kita nak submit, ada jurnal yang tak minat tajuk panjang-panjang. Jadi kita kena simplify. Ini contohlah kalau okey boleh pakai tajuk panjang. So kita ceritalah. Pertama introduction. Kedua, ceritalah kan tourism industry as the integrator of the sustainable development. Kemudian kita ceritalah sustainable development and its integration based on the learning and other discipline. So cerita tentang contribution of learning theory of the integration sustainable development, conclusion, potential research direction. Ini contoh yang lain pula lah, nampak lebih kompleks lah kan. Tapi kalau nak pakai yang mudah, kita ambil contoh yang macam pagi tadi. Okey, yang kemudian boleh juga buat tajuk tanda soal kan, ataupun dalam bentuk persoalan. What is sustainable development? Dan sejauh mana perkara itu penting dalam developing a new framework for future research. Boleh buat tajuk macam ni. What is sustainable development? Developing a new framework for future research. So ceritalah introduction, ceritalah definition, identification, relevance, apa kajian-kajian yang dibincangkan dalam sustainable development study. So fungsi dia kan, function of sustainable development, apa dia punya elemen, sustainable development element. So apakah teori dan mekanisme yang sesuai untuk sustainable development. Kemudian baru kita propose new framework of sustainable development. Ini contoh kalau nak nampak outline panjang. Ada definisi, identification, cerita tentang function, cerita tentang elemen, teori and mechanism, baru kita boleh propose a new framework of sustainable development. Kemudian conclusion. Okey, ada yang buat macam ni kan, research framework for analyzing sustainable development integrating tourism institutional, market and technical factors. So introduction, apa dia punya approach, factors affect the adoption of sustainable developments. Kemudian kita come up dengan research framework and analyzing sustainable development and conclusion. Okay. Okay, jadi yang daripada 63 ni kita ambil daripada awal tadi, daripada 55. 55 sampailah ke 63 ni adalah contoh-contoh yang kita boleh buat tajuk based on the research framework. Okey, ini kita boleh cubalah pilihan 55 tadi, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 adalah contoh-contoh artikel yang kita boleh hasilkan berdasarkan research framework. Biasanya kehadiran research framework adalah bahagian terakhir dalam literature review. Okey, kita dah masuk bab 3. Okey, sebelum tu kan, sebelum kita mulakan pada bab 3, dekat sini tadi bermula daripada bab 1, kita ada berapa tadi bab 1 dah lupa saya, ada 14 kan. 14 idea untuk menerbitkan artikel berdasarkan bab 1 daripada latar belakang, penyataan masalah, kepentingan kajian dan limitasi, dan kita melibatkan beberapa lagi kesinambungan sampailah 63 ni, dan bermula dengan kita gunakan teori tadi, selected teori, kemudian ada principle, kemudian ada fundamental, kemudian ada model, okay, kemudian kita based on the theoretical framework, conceptual framework, okay, penulisan artikel berdasarkan research question, kita ada 8 research question, secara total melibatkan hipotesis, kita ada 12 artikel, kemudian kita selesai juga perkara yang terakhir dalam literature review adalah research framework. So dekat sini saya buka soalan jika ada sebarang soalan untuk kita respon ataupun nak tanya bagaimana ataupun sebagaimana mana kita boleh terbitkan artikel daripada chapter 1 pengenalan dan juga literature review. So yang tu ada soalan nak tanya sebelum kita masuk kepada bab 3. So kita sampai yang terakhir 63, maksudnya 63 idea cadangan untuk menghasilkan artikel jurnal daripada literature review dan pengenalan saja. So masuk yang ke-64 kita akan bincang tentang metodologi penyelidikan. Okey. Ada? Kalau tak ada saya teruskan. Okey. Sama macam literature review,
Okey, sama macam literature review. Kalau kita tengok kat sini, semua perkara yang ada dalam metodologi boleh hasilkan penyelidikan. Okey, buat masa sekarang ni kita tak campur lagi Maksudnya kita tulis artikel berdasarkan chapter by chapter. Dalam chapter tu kita go through section by section. Sekarang ni method yang kita kena buat, okey, tulis artikel berdasarkan latar belakang, tulis artikel berdasarkan problem statement. Jadi kita go through section by section. Okey, sama juga kita dah masuk bab 3, kita akan bincang bagaimana penulisan artikel, kita go through by outline lah. Jadi bab 3 kita ada reka bentuk penyelidikan, kita ada populasi dan persampalan, kita ada prosedur, kita ada instrumen, kita ada kesahan, kita ada kepercayaan, kita ada etika, kita ada kajian rintis. Ada 8 kat situ. Namun bagi setengah researcher mungkin you punya metodologi lebih luas. Bukan 8 perkara je, tapi mungkin ada lebih pada tu. Jadi bermakna lagi banyaklah artikel yang boleh dihasilkan. Okey. Ingat, dekat sini kita bukan fikir nak menerbitkan artikel adalah berkaitan dengan kepakaran kita ataupun base kepada konten kita semata-mata ataupun menulis artikel berdasarkan objektif kajian, ada paper konsep, ada paper data. Tak, yang kita nak bincangkan sini, semua perkara yang ada dalam tesis tu boleh convert untuk menjadi artikel jurnal. Ingat, artikel jurnal yang kita terbit ni adalah untuk bantu untuk orang lain memahami berkaitan dengan penyelidikan. Jadi bab 3 lah paling banyak orang cari maklumat untuk faham berkaitan dengan metod. Jadi bukan hanya pada buku research metodologi, kita memerlukan ramai penulis-penulis membincangkan research metodologi untuk memudahkan kita buat citation. Okey? Jadi sebab tu kita pun kena tulis artikel berkaitan dengan research metodologi. Okey, kita mulakan dengan research design. Okey. Yang ni kita ulang kaji jugalah. Bagi peserta kohort, di sinilah peluang kita untuk kalau you nak tanya, you boleh tanya. So kita go through balik macam belajar metodologi bermula pada research design sampai habis. Okey, contoh dekat sini. So kita mulakan dengan research design, perkara pertama iaitu falsafah dalam penyelidikan. Jadi mungkin antara kita ni yang baru first time nak buat research ataupun nak buat tesis ni, kadang-kadang bila panel atau supervisor tanya, mana you punya falsafah penyelidikan? Ataupun dalam English je, research philosophy. Ya, kita pun masih Assalamualaikum, boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar tak suara saya? Boleh Tadi ada buat iklan sikit lah. Saya rasa tiba-tiba network saya ada problem. Jadi dia terputus. Jadi kita kena sambung semula lah Jadi saya kena rekod. Dah rekod kan? Jadi ada kesinambungan lah. Tadi mungkin video terputus untuk perkara tadi dan kita kena sambung semula lah untuk bab 3. Jadi bab 3 pun baru kita nak mula kan. Okey. Minta maaf yang tu. Yang benda yang tak boleh nak kawal tiba-tiba network problem je. Okey. So sekarang kita masih lagi dalam bab 3 dan kita pun tak kupas lagi untuk yang pertama. So kita sama kita baru start dengan research methodology. Untuk kita bincang perkara pertama dalam research methodology adalah bagaimana menerbitkan artikel berdasarkan research design. So untuk research design ni adalah perkara yang ke-64. Okey. Jadi 64 ni, okey, ni macam 2 dalam 1 lah sebab memandangkan audien kat sini adalah ramainya peserta kohort. Jadi dekat sini kita nak bincang tentang penulisan atau pengisian ada dalam research design. Okey, kita mulakan dengan research filosofi. Tapi dekat sini saya tak tulis base pada research filosofi, saya gabungkan 3 kat sini. Jadi dalam research design saya nak bincang 3 perkara iaitu research filosofi, research approach and research strategy. Saya nak beritahu kalau you all nak cerita satu-satu pun boleh. Cerita review of research filosofi dulu. Sebab kadang-kadang antara kita ni nak faham dulu apa research filosofi. Jadi bila kita type research filosofi dekat Google, jadi menemukan artikel kita. Jadi publisher pun sedar bahawa perbincangan dalam research filosofi itu sangat penting. Lagi-lagi you nak cerita tentang research filosofi dalam sustainable development research. Ataupun you nak tukar. You nak cerita tentang research filosofi dalam tourism research. Yang tu pun boleh. Kita boleh ubah sesuai kepada title ini. Katakanlah saya tak nak cerita satu-satu, saya nak cerita 3 sekali.
Jadi saya nak cerita filosofi, saya nak cerita approach dan nak cerita research strategi sekali. Okay, saya buat satu artikel, a review of philosophy, approach and strategy of sustainable development research. Saya ceritalah kan, introduction, falsafah, philosophy of sustainable development research. Okay, yang ketiga approach pula, yang perkara yang kedua, layer yang kedua, research approach, sustainable development research. Kemudian perkara yang ketiga, research strategy of sustainable development research, conclusion and future agenda. Ini contoh kan. Kalau tanya saya, contoh ni agak besar. Sebab kalau nak bincang 3 perkara ni dalam artikel jadi besar. Jadi dalam kes ni mungkin saya boleh cadangkan bahawa kita boleh asingkan satu-satu artikel 64 berkaitan dengan research filosofi saja. Perkara yang ke-65 untuk research approach. Perkara yang 66 cerita pasal research strategi. Jadi you all boleh tulis macam tu. Saya percaya kalau saya sendiri tulis pun panjang, you all pun dalam tesis cerita perkara ni pun panjang. Why not kalau kita boleh tulis 3 artikel rather than kita combine 3-3-nya dalam satu artikel, you boleh menghasilkan 3 artikel. Okay. Sekarang ni benda tu kita tulis ke tak tulis? Tulis kan? Research filosofi ada kat dalam tesis kita? Ada kan? Bermakna kita boleh tulis artikel. So masa you tulis research filosofi tu apa kita buat? You all pun cari bahan juga kan? Tak tahu apa tu research filosofi, cari bahan. Jadi ternyata bahawa kita boleh menambah koleksi artikel yang ada untuk membincangkan research filosofi. Dan orang lain akan cite lagi-lagi artikel yang baru. Katalah kita terbit penulisan tentang research filosofi 2023. Saya yakin ramai scholar akan cite kita sebab kita antara yang terbaru membincangkan apa itu research filosofi dan bagaimana nak mengaitkan research filosofi dalam kajian topik dalam sustainable development. Ataupun dia nak buat je a review of research philosophy for social science research. Lagi besar kan? Social science research. Cuma kat sini mungkin you dah perasan ada orang cover dah. Ada orang dah buat artikel tentang a review of research philosophy for social science research. That's why kita pergi pada topik kita lah. Kita nak bincang apakah falsafah penyelidikan yang telah digunakan oleh kajian-kajian sebelum ni dalam topik sustainable development. Okay, kemudian kita ceritalah satu-satu. Okay. Kita cerita satu-satu kat sini. Kita mulakan dengan penceritaan kita. Cerita dulu tentang introduction. Kemudian kita ceritalah falsafah, iaitu filosofi dalam penyelidikan sustainable development. Kemudian nombor 2 pula, cerita approach pula. Ceritalah research approach dalam sustainable development. Kemudian perkara ketiga, strategi dalam sustainable development research. Last kali, conclusion and future agenda. So satu artikel ni, dia combine 3 sekali. Jadi kat sini option yang ada nak cerita satu-satu pun boleh. Okay, next 65. A review of choice, time horizon dengan teknik. So dalam research design kita bincang 6 perkara. Kalau dalam research design ni kena cerita research approach dulu, research philosophy 1, research approach 2, research strategi 3, yang keempat research choice, kemudian cerita time horizon, kemudian teknik. So biasanya dalam tesis kalau kita nak cerita tentang research design, 6 perkara ni kena dibincangkan. Okay, kita sambung. Artikel yang ke-65 kita nak bincang 3 perkara yang lain pula. Kita buat satu artikel, a review of choice, time horizon and technique of sustainable development research. Saya dalam plan ke depan nanti saya nak kembangkan 65 ni akan jadi 3 artikel, 64 jadi 3 artikel lah. Cuma saya kena carilah artikel-artikel. Kalau cerita pasal research choice je, ada tak orang bincangkan outline yang cantik kalau nak buat satu artikel tentang research choice? Orang cerita tak tentang time horizon, cerita longitudinal dengan cross sectional. Saya rasa itu penting. Saya pernah jumpa satu artikel cerita tentang longitudinal saja. Ada satu artikel cerita tentang cross sectional saja. Jadi dekat sini, dekat time horizon ni pun kita boleh cerita pelbagai artikel juga. Sama ada kita nak combine ataupun boleh split satu persatu. Dalam kes ni agak besar. Saya combine, malah bukan combine, malah ada 3 perkara. Ada 3 perkara dalam research design saya jadikan dalam satu artikel, iaitu choice, time horizon dan juga research teknik. Jadi outline dia, introduction, research choice of sustainable development research, time horizon of sustainable development research, technique for sustainable development research, conclusion and future agenda. So kita ada 5 outline untuk membincangkan 3 perkara besar dalam research design, iaitu research choice, time horizon dan juga research technique. Okay, boleh kita sambung lagi. Kat sini yang case ni saya kawinkan semua. Maksudnya saya cerita terus satu set of research design. Maksudnya kita copy semua research design dalam tesis tu jadikan satu artikel, tapi duduk
Okey, saya letak dekat introduction. Mana yang saya tulis pasal research filosofi, duduk dekat perkara 2, iaitu philosophy of sustainable research. Semua yang saya punya research approach, saya duduk dekat perkara 3, approach of sustainable development research. Semua yang saya bincangkan dalam tesis berkaitan research strategi, saya paste dalam strategi sustainable development research. Okey, cerita tentang choice, so nak pakai quali ke, kuanti ke, mixed method, multi method, saya letak dalam choice, iaitu perkara yang kelima. So nak cerita dalam kajian kita gunakan cross sectional atau longitudinal, saya letak dekat perkara 6, time horizon sustainable development research. So saya nak research teknik, nak gunakan instrumen apa, nak cerita tentang protokol dan prosedur, saya letak dekat perkara 7, iaitu teknik of the sustainable development research. Last sekali, conclusion and future agenda. Okey, maksud dia kita boleh cerita separuh-separuh dulu. Okey, cerita 3 dulu dekat kita punya cadangan artikel 64. Separuh lagi cerita dekat 65 atau combine saja ke 6 itu dalam satu artikel. Ni lagi detail lah. Kalau tanya saya kan, kalau combination ni jadi besar, jadi banyak pula muka surat. Kalau tanya saya sebenarnya, filosofi perkara 2 ni boleh buat satu artikel, approach boleh buat satu artikel, strategi boleh buat satu artikel, choice boleh buat satu artikel, time horizon boleh buat satu artikel, teknik boleh buat satu artikel. Yang saya buat tadi, saya buat separuh-separuh. 3 ambil artikel 64, separuh lagi ambil artikel 65. Dan dalam slide ni juga saya tunjukkan, kalau nak buat cerita semua pun boleh. Combinekan semua ke 6 proses dalam research design untuk come out dengan satu artikel untuk membincangkan dalam subtopik dalam sustainable development research. Okey, ini research design yang kalau kat sini, kalau 6 layer ni saya perkenalkan lah. Mungkin kat sini yang tak biasa kan. Jadi 6 perkara ni sebenarnya ambil daripada research Ainian yang diperkenalkan oleh Saunders. Okey. Alright, kemudian ada yang kita baru nak belajar, what is methodology? Okey, apa itu research? Jadi kadang-kadang ada orang yang baru start profession sebagai nak jadi seorang researcher, nak jadi RO kan, research officer, ataupun baru start nak belajar master PhD, baru start jadi pensyarah, baru tahu punya pensyarah kena buat research. Jadi dekat sini kita nak belajar benda yang basic. Contohnya you pun type lah kat Google, okey, berkaitan dengan scientific research dengan humanistic research. Jadi apa beza antara scientific research dengan humanistic research? Scientific research tu quantitative research lah maksud dia. Kalau humanities tu bermaksud kat sini qualitative research. Jadi nak tahu tentang kualitatif dan kuantitatif. So kita buatlah paper, a review of scientific and humanistic approach for sustainable development research. Atau dalam kata lain, nak membincangkan tentang kuantitatif dan kualitatif research dalam sustainable development. Okay, cerita dulu introduction. Apa tu scientific approach ataupun quantitative research dalam sustainable development? Cerita humanity approach ataupun kajian dalam kualitatif dalam sustainable development. Kemudian kita buat conclusion and future agenda supaya kita tahu rupa-rupa kajian-kajian yang buat kuantitatif dalam sustainable development macam mana. Apa jenis-jenis research dalam kualitatif dalam sustainable development kita pun dapat. So kita nak buat review. Itu pentinglah, dan review bagaimana pula kalau kita nak apply atau nak implement dekat tourism industri. Okey, 67. Ini perkara penting lah. Dalam research biasanya, soalan ni soalan favorite dekat Viva lah. Ontologi, epistemologi dan ozologi. Jadi kita boleh cerita yang 3 perkara ni dalam artikel juga. Okey, apa dia ontologi? So status masa. Okey, ontologi ni status masa kan. Keadaan sekarang dari konteks literature review dan juga semasa apa yang berlaku dalam konteks sustainable development research. Cerita dulu. So dari segi perkembangan ilmu, kalau kita nak kembangkan ilmu jadi epistemologi and of the sustainable development research. Kalau nak beritahu tentang contribution dan juga nilai atau value yang kita akan dapat bila menjalankan penyelidikan dalam sustainable ni, kita akan bincang dalam kategori aziologi. Aziologi adalah perkara yang value of the research. Epistemologi adalah research, perkembangan research itu boleh dilaksanakan. Ontologi adalah perkara sebenar, iaitu kita punya fenomena sekarang ataupun unknown atau non fenomenan. Jadi itu adalah ontologi. Okey, ini juga boleh ditulis dalam menjadikan artikel sebab ramai orang kat luar sana masih lagi confuse antara ontologi, epistemologi dan juga aziologi. Okey. Okay, next. Ini biasa yang guna. Ada yang gunakan research design kajian dia gunakan Azure. Biasanya berkaitan dengan teknologi. Favorite Azure ni yang gunakan education technology. Siapa yang gunakan teknologi dalam pendidikan, biasanya dia akan gunakan research design Azure ni. So, using Azure. Kita buat satu artikel sebab ramai orang kat luar sana yang mana bila dia buat metodologi, dia pakai research design Azure. So, ASSURE ni ada maksud dia. Okay, topik dia, using Azure Design to develop. Ataupun nak straightforward je. Azure Design
to develop sustainable development for social science research. Okay, macam mana outline dia? Introduction. Okay, start dengan A. Kan ada A, S, S, U, R, E. Start dengan A dulu. Mula cerita introduction. A yang pertama, analyze linear characteristic. S, state the objective. S, select, modify and design material. U, utilize material. R, require learner response. E, evaluation, conclusion. Memang banyak dah artikel cerita tentang Ashwa dalam penulisan artikel. Tetapi perbincangan dalam social science research, spesifik dalam sustainable development, belum lagi. So kita nak bincanglah step by step. A, dalam bidang social science research dalam sustainable development, macam mana kita analyse learner characteristic. State, macam mana dalam bidang social science research, cerita tentang state objektif. Sampailah yang E, evaluation, dan kita tutup dengan conclusion. Kalau nak tambah sikit boleh juga conclusion and future agenda. Jadi siapa yang nak buat tentang Ashwa, kita boleh buat satu artikel kat sini. Okey, kemudian ADI. ADI atau kita AD model. So kita boleh buat satu artikel berdasarkan research design yang gunakan AD atau ADI model. Okey, dekat sini penting juga kan. Ini saya nak bincangkan possibility yang ada lah. Jadi research design of sustainable development for tourism industry using the ADI model. So sama macam Ashwa, ADI model ada stand A, D, D, I, E. Okay, kita cerita dulu lah. Apa the introduction? Apa dia tu analyze? A yang pertama. D yang pertama design. D yang kedua development. I adalah implementation. E adalah evaluation. Okey, kemudian kita buat conclusion and future agenda. Jadi sebenarnya ramai kan kat luar sana tu tertanya-tanya macam mana nak guna research design AD. Lagi-lagi dekat topik tourism industry di sustainable development. Jadi boleh bincangkan lah. Jadi pandangan saya lah. Jadi mungkin dah kat luar tu dah ada cerita tentang AD model dalam research. Tapi pengkhususan AD model dalam tourism industry dan dalam topik sustainable development mungkin belum ada yang cover lagi dalam bentuk penulisan artikel jurnal. Okey, selain daripada Ashwa, selain daripada ADI, saya kena cerita juga DDR lah. Saya rasa dalam cohort ramai yang cerita tentang DDR. Jadi kita dah cover, explain apa tu DDR, kenapa DDR sesuai dalam kajian. Buatlah satu artikel. Contoh, employing DDR approach in the design and development of sustainable development module. Katalah you nak buat modul dalam sustainable development module. So outline kita introduction, cerita dah analyze, need analyze. Kemudian ceritalah tentang design and develop. Kemudian kita akan cerita evaluation dan conclusion and future agenda. Ramai yang kat luar sana masih lagi tertanya-tanya, masih lagi jadi persoalan, masih lagi kurang jelas apa itu DDR, bagaimana DDR ni boleh jalankan dalam sebuah penyelidikan dalam penghasilan modul. Okey, DDR bukan modul saja, model pun boleh. Okey. Boleh ya? Kita masih dalam research design. Kita dah mula research design tadi ada base pada 6 layer. Kita start dengan approach, kita start dengan filosofi, lepas tu approach. Okey, kemudian research strategi, lepas tu choice, time horizon dengan teknik. Kita boleh go through satu persatu. Kemudian saya cerita tentang research design juga boleh gunakan dalam Ashwa. Kemudian ADI. Kemudian yang ketiga ni adalah DR. Okey, seterusnya kita nak cerita tentang research design yang lain lah. Melibatkan research strategi yang lain. Contohnya, process design of sustainable development for tourism industry. Katalah you nak pakai grounded theory. So kalau siapa guna grounded theory, research design ni yang ni. Start dengan introduction, kemudian topik yang pertama initiation of the research atau initiation the research, kemudian perkara yang kedua data selection, perkara ketiga data collection, perkara yang keempat data analysis. Ini contoh research design siapa-siapa nak gunakan research strategi grounded theory. Conclusion and future agenda. Kalau siapa yang guna grounded theory, salah satu pertimbangan dalam research design yang ni lah, mulakan initiate, kemudian data selection, data collection dan juga data analysis. Okey, katakanlah you nak buat, you ada own research design. Dalam kes saya punya doctorate engineering saya, yang mana saya punya research design adalah new research design. Yang mana saya come outkan new design lah. Jadi dekat saya panggil kat sini ALSPI. Macam tadilah Ashwa, ASSURE ada maksud dia. Dan kalau ADI pun ADDIE ada maksud dia. So tadi yang DDR pun ada. So dalam kes ni kalau you ada new atau ada own research design, kita boleh tulis artikel juga. Dalam kes ni saya punya LSSPI lah.
Okay, topik dia the development of the LSSPI process design for sustainable development in tourism industry. Mungkin LSSPI ni nak guna dalam otomotif, so kita nak guna benda yang sama, boleh tak guna research design LSPI dalam penyelidikan dalam tourism industry. So kita nak bincang lah secara umum tentang perkaitan proses ni. So cerita dulu introduction. Okay, L yang pertama look goal setting. Apa dia goal setting tu, cerita sikit. Kemudian S yang kedua adalah structure hierarchy. Kemudian S set the benchmark. Kemudian P performance assessment. I improvement control plan. Lepas tu kita buat conclusion and future agenda. Jadi kalau you ada own research design pun kita boleh terbitkan artikel jurnal berkaitan dengan research design. Okey, selesai research design. Okey, satu bahagian besar dalam bab 3 adalah research design. Kita boleh menghasilkan beberapa artikel berdasarkan research design. Itu perkara pertama. Penulisan artikel berdasarkan research design ada beberapa tadi. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita hitung ada berapa cadangan kat sini. Kita ada 1, 2, ini gabung kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 kat sini. Maksudnya kita boleh bincang penulisan research design sama ada adopt ataupun adapt ataupun new. Okey. Kita masuk perkara besar yang kedua dalam research methodology adalah berkaitan dengan population, sampling, scope and setting. Yang kita biasa sebut adalah population and sampling. So beberapa artikel boleh kita terbit daripada population and sampling ini. Contoh dia, okey. Katakanlah you nak buat kajian dekat tourism research. Okey, kita kena tulis dalam bab 3 kita tentang population kan. So macam mana, apa yang nak tulis? Kenapa untuk justify pemilihan kita dan bagaimana kita nak menghitung tentang population tourism di Malaysia? Contoh. Kita nak dapatkan population tourism in Malaysia. Jadi kita buat homework sikit lah. Kita pun search lah, tengok negara-negara lain, kajian-kajian negara luar negara. Kalau cerita tentang population tourism research, macam mana dia identify. So dekat sini kita pun nak tulis satu artikel. Sebab bagi kita tak banyak. So bila saya Google pun susah nak identify population tourism research. Jadi kita buat satu artikel. Okay, start dengan introduction, kemudian cerita tentang target population. Okay, population dalam hitungan inferential statistik. So apa yang dikatakan sebagai generalization, inference from population, preparation dalam bentuk descriptive study, preparation dalam bentuk others analytical study. Sebenarnya kita buat discussion lah, Malaysia tourism population. So macam mana populasi di Malaysia dihitung? Macam mana kita kira? Ada setengah kajian mana dia dah dapat dah, tak payah hitung dah. Maksudnya dah ada dah. Kita tahu je buat study pasal population dekat satu industri tu dah ada dalam website. Dah ada nyatakan secara spesifik berapa jumlah population. Okay, kat sini ada setengah tak dapat. Dia tak nyatakan jumlah population. Jadi kita yang kena identify berapa population dalam kajian ini. Kajian ini melibatkan tourism industry. Okey, kemudian kita boleh buat artikel. Tadi artikel tentang population, buat tajuk simple je. What is a population in tourism research? Maksudnya, idea dia buat tajuk ni adalah berkaitan dengan kalau orang cari bahan dekat Google, apa perkataan yang dia akan masukkan dalam searching dia. So dia akan type je lah, what is the research population ataupun population dalam tourism research. So bila orang search yang tu, boleh menemukan artikel kita. Okey, seterusnya, what is sampling frame? Kita start step by step lah kan. Lepas dapat tentukan kita punya population, yang kedua adalah sampling frame. So apa itu sampling frame? Ramai yang tertanya-tanya juga. Supervisor kata mana sampling frame? Kita pun balik terfikir apa tu sampling frame kan. Jadi kita baca-baca dan kita boleh tulis artikel untuk memudahkan orang lain. Jadi sampling frame tu kita cerita dululah definition dia. Definition of sampling frame. Lepas tu tak cerita kenapa pentingnya perlu ada sampling frame. Kemudian kita nak tunjukkan macam mana kita nak buat sampling frame daripada mula sampai habis. Kita sertakan contoh. Jadi boleh buat satu artikel berkaitan dengan what is the sampling frame, definition, important and example. Okay, kemudian kita cerita tentang sampling teknik. Tadi cerita population, kemudian cerita sampling frame. Seterusnya adalah sampling teknik. How to choose sampling technique. Ni kadang ramai yang confused. Nak guna yang mana satu kan. Ini how to choose sampling technique for quantitative research in tourism industry. So ceritalah dulu introduction. Ceritalah definition. Apa tu sampling technique. Okay, apa sampling yang sesuai dalam quantitative research. How to choose sampling technique. Kemudian conclusion.
So perkara macam ni pun boleh terbit artikel sebab ramai orang di luar sana masih lagi tak tahu nak membezakan antara sampling teknik, sampling size dan lain-lain. So dekat sini kita bantu dia macam nak memahami apa tu sampling teknik. So apa sampling yang teknik yang sesuai nak gunakan dalam quantitative research. Boleh yang tu kita dah sampai sampling teknik. Kemudian kat sini sampling teknik lagi. Contoh kita nak go through spesifik lah kan. Tadi secara umum, sampling teknik tu secara umum, secara spesifik pada quantitative research. Sekarang ni nak cerita sampling teknik untuk qualitative research pula. Tadi cerita sampling size untuk kuanti kan. Ini sampling size untuk kualitatif. So nama artikel ni adalah sampling teknik for rational and selecting representative sample for qualitative research in tourism industry. So kita bincang kat sini lah. Okay, saya start dengan introduction. Okay, apa itu sampling teknik? Cerita sikit definisi. Kenapa, apa possible atau rational cerita sampling teknik dalam qualitative research. Okay, how to select suitable sample. Macam mana nak tentukan sustainable development yang terbaik. Kemudian cerita conclusion. So yang ni pun kalau orang researcher dalam kualitatif, bila jumpa artikel ni memang dia akan cite lah. So mengkonfirmkan dalam artikel ni telah menjelaskan sampling untuk teknik untuk dalam kes ni apa yang sesuai, apa yang kurang sesuai. Okey, artikel yang ke-77, simple calculate. Ni biasa ni kadang-kadang saya ingat dulu zaman saya pun search kat Google juga sebab nak tahu, nak belajar kan. Macam mana nak calculate sampling size. Jadi kat sini simple calculate for sampling size. Kalau nak guna ayat soal pun boleh. How to calculate sampling size pun boleh. How to calculate of sampling size for quantitative research in tourism industry, tanda soal lah. So kat sini dia tak buat ayat soal lah, ayat penyata. Simple calculate of sampling size for quantitative research. So outline apa? Start dengan introduction. Kemudian ceritalah definisi of the sampling size. Okay, apa yang dihitung dalam sampling size dalam quantitative research. How to calculate, ataupun kita nak tunjukkan example lah. How to calculate sampling size dan kemudian conclusion. Cerita sampling size pun boleh cerita satu-satu. Cerita untuk quantitative research dulu. Okey, 78 cerita pula sampling size dalam qualitative research. Tapi kita tukar sikit tajuk lah. Sampling size for qualitative research in tourism industry. Does size matter? Okey, kita buat tajuk tanda soal pula. Jadi boleh outline dia sama. Introduction, cerita definisi dan juga sampling size. Okey, sampling size for qualitative research. Okey, lepas tu how to calculate sampling size and conclusion. So kalau maklumat tu ada, jadi maklumat artikel ni boleh diterbitkan lah. Maksudnya kalau dalam tesis kita ada semua perkara ni, buatlah satu artikel berkaitan dengan sampling size. Okay, identify an ambiguity in the case study, research typology. Jadi bila kita buat case study ni banyak cerita tentang unit analysis, kemudian cerita tentang typology. Jadi apa maksud semua perkara ni dalam kita punya artikel. Jadi kita buatlah cadangan nak buatkan satu artikel, identification ambiguity in the case study. Kat sini research strategy dia adalah case study. Dalam membincangkan case study research typology, what is unit analysis? So ceritalah introduction. Okay, kemudian bila sebut case study, kita tanyalah what is a case study? Okay, generic characteristic of the case study, ambiguity, unit of analysis, and alternative conception, dan kemudian conclusion. Jadi kita boleh buat artikel berkaitan dengan kita punya identification lah. Dalam kajian ni katalah guna case study. So macam mana pentingnya gunakan kajian case study tu untuk buat identification, dan juga based on the unit analysis juga perlu dikenal pasti. Okey, seterusnya paper yang ke-80, expand the scope of the methodology used in sustainable development research. Ini contoh bila saya tengok artikel tu ada yang buat macam ni, saya modify dan jadikan dalam slide lah. So kita nak expand the scope of methodology used in sustainable development research. So kita ceritalah introduction, apa tu sustainable development and the environment, apa yang actually orang research and purpose. So apa tu quantitative dengan non-quantitative research design. Kemudian kita cerita tentang toward future research. Okay, tajuk yang 81 adalah masih lagi case study, identification ambiguity in case study research typology, what is a unit analysis. So kat sini nak cerita tentang unit analysis. Ceritalah case study, kemudian ceritalah generic characteristic of the case study, ceritalah ambiguity untuk unit analysis, alternative conceptual conclusion. Ini contoh. And kalau you punya research strategy adalah bukan case study, boleh apply lah, tukarlah case study tu dengan yang lain. So macam mana topik tu pula membincangkan. Dalam case ni, kalau yang buat case study, biasanya bincang typology dengan unit analysis.
Okay, perkara 80, expand the scope of methodology dalam sustainable development. Oh, sorry, ini patah balik dah tadi kan 80 kan. Kita nak pergi 81. Assumption and procedure. Ini pun penting. Dalam research, semua dalam research mesti ada syarat-syarat dia. Ada andaian-andaian dia. Yang kita kena fulfill, kita kena patuhi, baru kita dapat pengiktirafan dalam penulisan kita. So dalam setiap research analysis dia ada assumption, dia ada procedure. Yang tu kita nak bincangkan. Sebagai researcher, kadang-kadang kita nak mencari, kita nak faham benda tu dan nak cari apa elemen-elemen yang ada dalam assumption tu, kita Google lah. Jadi dalam buat search. Jadi bila tepat penggunaan research apa orang kata area tu akan menyebabkan kita boleh mudah faham lah. Okey, sekarang ni topik dia selain daripada research design, okey, kita dah masukkan kepada assumption procedure. Sorry, research design dah, population dah, persampling dah, scope boleh, setting pun dah. Jadi kita masuk perkara yang seterusnya adalah assumption and procedure. Okey, artikel 81. Research assumption in narrative analysis. Jadi ini syarat-syarat dalam menjalankan penyelidikan analisis naratif ni. So kita mapping in tourism field. So apa research assumption nak buat narrative analysis jika kajian kita melibatkan di dalam tourism. Okay, kita cerita dulu lah introduction. Okay, ada discussion based on the previous qualitative research and narrative analysis kualitatif Okay, previous qualitative research in tourism industry. Kemudian cerita tentang construction typologies, the perspective and on narrative. Kemudian kita buat conclusion. 82 cerita tentang big data or small data. Okay, a methodology review on sustainable development tourism industry. So dalam kes ni nak cerita pasal data lah, sampel data, keupayaan data. So kita ada big data dan small data. Okay, so macam mana nak bincangkan methodology in sustainable development research. Kemudian conclusion. 83, the value of qualitative inquiry. Ni kat sini cerita tentang quality inquiry dalam tourism public policy. So ceritalah sikit introduction, the origin of quantitative dominance in social science. Mula-mula cerita dululah. Mula-mula kuantitatif boleh banyak orang study lah in quantitative dominant. Kemudian kita ceritalah problem yang dihadapi dalam kuantitatif. Dalam falsafah kuantitatif kita panggil positif positivism, agenda. Kemudian cerita tentang kekuatan dalam qualitative research. So yang kita nak develop and evaluate tourism in public policy dan kita buat conclusion. Ini contoh outline yang dia buat untuk kita menulis artikel berkaitan the value of qualitative inquiry for tourism public policy. Okey, kemudian kita nak cerita concept and development of comprehensive operation support with modelling and simulation. Ini contoh untuk modelling and simulation lah. So kita boleh buat satu artikel tajuk dia concept and development for comprehensive operation support with modelling and simulation research in tourism industry. So kita punya proses ada introduction, okey method, okey dah terus pergi method. Kalau you nak ubah sesuai, nombor 2 jadi literature review pun boleh. Okey, dalam kes ni 1 introduction, 2 method, 3 challenge to using modelling, okey. And simulation in the operation planning process. Kemudian kita nak cerita a prototype decision support environment process and concept. Kemudian perkara kelima adalah future development of model and simulation support in the operation process. Last sekali kita conclusion. So artikel ni nak membincangkan tentang konsep dan development. Okay, yang secara komprehensif dalam operation support with modeling and simulation research. Ni jadi sebab tu libatkan beberapa outline, 6 kesemuanya. Okey, kat sini kita nak cerita tentang qualitative approach to mixed method practice. Sejauh mana kebanyakan kajian membuat dalam kualitatif. Now, kualitatif tu dah extend jadi 2 lah. Qualitative research dan juga kat sini kita cerita tentang qualitative approach in mixed method. Maksudnya bermula dengan kualitatif, kemudian kita akan libatkan kedua-duanya dengan kuantitatif saja. Kuantitatif juga, yang tu jadi mixed method research lah. Okey. Alright, jadi kita nak bincangkan beberapa outline kat sini. Mula cerita introduction, kemudian cerita mixed method dalam qualitative methodology, the practice of qualitative approach to mixed method. Okay, cerita case study, qualitative driven mixed method, the neglect of the qualitative approach to mixed method dan kemudian conclusion. So dia nak tengok bagaimana pengkaji dalam mixed method ni, bagaimana dia susun dia punya artikel dia. Jadi cerita tentang asas, mixed method, qualitative method, kemudian cerita practice, kemudian cerita case study dan juga neglect of the qualitative approach. Okey, seterusnya ada yang buat dalam method yang kompleks lagi, ada yang dalam researcher
dia buat contemporary approach to mixed method grounded theory. So kat sini kategori dia mixed method grounded theory. So dalam outline dalam penulisan artikel tu, dia mulakan dengan introduction, kemudian ceritalah mixed method, kemudian ceritalah grounded theory, lepas tu combination kedua-dua, mixed method grounded theory, conclusion and future agenda. Okay, ni masih lagi dalam bahagian metodologi. Okay, multiple hypothesis, testing in experimental economy in tourism research. Okay, kalau kata you bukan dalam bidang ekonomi, tukar je. Ini sebagai dummy lah, bagaimana nak tulis respon ni. Okay, multiple hypothesis testing in environmental economy in tourism industry, in tourism research. Okey, kemudian cerita pasal normality. Kadang-kadang dalam research dia melibatkan proses untuk penentuan data. Sama ada data itu bersesuaian atau tidak untuk menjalankan analisis. So kita buat normality assumption and result. Normality assumption and result. Test for statistical analysis for tourism research. So ni kita buat ujian normality lah kan. Kalau kita baru lepas peserta cohort, kita baru selesai buat ujian normality kan. Kita ada dua, skewness and kurtosis, chromograph Shapiro, histogram, steam and leaf. Kemudian kita ada box plot dan kita ada QP plot. Jadi kat situ ada dalam bentuk formula, dalam bentuk apa kita panggil statistical, ada base pada visual result. Jadi kita kena tahulah bila nak explain apa itu normality assumption, kita ceritalah tentang normality. Kita start dengan introduction, testing normality using SPSS statistical result, normality test using SPSS visual result, kemudian kita buat discussion and conclusion. Namun begitu perkara yang 4 ni outline ni boleh ditukar. Jadi kalau you faham tentang apa tu ujian normality, dalam tesis ada melibatkan beberapa proses dalam ujian normality, so kat situ pun kita boleh modify. So kat sini satu artikel membincangkan tentang ujian normality. Okey, 89 cerita tentang dalam kuantitatif biasanya ni bincangkan jugalah, dia berkaitan dengan data lah, iaitu parametrik dengan non-parametrik. So kita boleh buat satu artikel cerita tentang parametric and non-parametric approach, assumption and effect normality data. Jadi bila cerita tentang parametrik dengan non-parametrik, salah satu ejen yang memisahkan dia adalah data. Kalau data tu adalah parametric research kebiasaannya. Okey, kemudian dari segi outline ada introduction, ceritalah parametrik dan non-parametrik definisi, ceritalah assumption dalam parametrik, assumption dalam non-parametrik. So macam mana parametrik dan non-parametrik ni memberi kesan pada normality data. Okey, kemudian kita debate and discuss on normality issue. Kemudian kita buat conclusion and future agenda. Jadi boleh juga dalam tesis kita kalau kita cerita kedua-duanya, boleh cerita tentang parametric and non-parametric approach. Okey, topik yang ke-90, katalah you nak buat korelasi. Kita pun nak kena tahu apa assumption, apa syarat-syarat korelasi, apa syarat-syarat buat regresi. Kita buat topik correlation and regression analysis, assumption, interpretation data for quantitative research. Boleh juga kita buat benda ni buat satu-satu. Mula-mula buat correlation dulu, kemudian kita buat regression. Jadi kita pisahkanlah. Dekat sini ada combine correlation dengan regression. Kita boleh buat satu-satu dalam artikel. Okay, buat correlation. Contohnya introduction, buat correlation definition. Kat sini dua-dua kan, correlation ada, regression ada. Kalau nak buat satu-satu boleh. Correlation satu artikel, regression pun satu artikel. So secara kat sini di-combine lah. Tu yang jadi mula-mula correlation and regression definition, correlation analysis assumption, regresi analysis assumption, interpretation data correlation and regression analysis. Cuma dekat bahagian 3 dan 4 tu dipisahkan correlation analysis assumption dengan regression analysis assumption. Itu yang terbaik sebenarnya. Okay. 91 step by step research assumption for mediating and moderating effect. Katalah kita ni buat kuantitatif. Jadi bila kat sini kita confuse nak pakai moderating ke nak pakai mediating. Jadi kita boleh cerita step by step macam mana nak buat andaian, nak menjalankan mediating research dengan moderating research. Jadi dekat sini ramai orang confuse, alang-alang kita buat artikel lah sebab kita dah dapat solution dah. Macam mana nak bezakan antara mediating moderating dan kita tahu apa research yang sesuai untuk mediating, apa research nak buat moderating. Buatlah satu artikel and step by step. Contohlah judul artikel kita adalah step by step research assumption for mediating and moderating effect in SAMPLS. Jadi kat sini orang akan baca artikel dan akan buat citation lah. Okay. Okey, topik nombor 91 ni dia punya proses mula-mula ceritalah introduction, kemudian ceritalah overview of mediating and moderating research. Okey, ni kan umum dululah overview, kemudian ceritalah definisi mediating and moderating. Ni pun orang duk tanya dengan Viva, can you explain apa maksud mediating and moderating? Kemudian kita ceritalah kejayaan-kejayaan dalam bidang topik ni. Kalau macam ni dia umum kan.
step by step of the research assumption of mediating and moderating effects. So kalau case ni nak cerita tentang sustainable development atau tourism research, kita bincangkan semua sukses-sukses atau evidence kajian-kajian lepas yang menggunakan SAMPLS dekat tourism research atau dekat sustainable development topic. Kemudian kita cerita conclusion and future agenda. Ini menarik ni, kalau paper ni dapat terbit, ramai yang akan baca. Kan? Kalau kita step by step of research assumption for mediating and moderating effect in SAMPLS, ataupun buat step by step for research assumption ataupun tukar step by step for social science research assumption for mediate and moderating effect, ataupun step by step for the tourism research assumption for mediate and moderate, ataupun nak cerita tentang research assumption mediate and in a SAMPLS for tourism research. Boleh buat situ juga. So base kat sini, sorry ada typo sikit. Patutnya introduction 1, overview 2, definisi ni 3, 4 ni research, jadi 5. Jadi betul dah 4, 5 tu. Cuma 1, 2, 3 tu beza. Nombor 1 jadi 2, nombor 2 jadi 3. Okey, kemudian kita nak buat artikel berdasarkan instrumen. Boleh kan? Kita dah buat beberapa artikel. Yang pertama base pada research design. Yang kedua berdasarkan population dan persampalan. Kemudian kita buat artikel tentang assumption dan andaian dalam membuat penyelidikan. Setiap research ada assumption, ada andaian dia. Okey, kita masuk perkara seterusnya dalam research methodology iaitu instrument development and validity. Okey, panjang dah, jauh dah kita pergi ni. Setakat ni okey ke? Ada soalan nak tanya? Dekat bahagian chat, saya chat tak ada lagi soalan. Boleh ya setakat ni? Okey, maksudnya banyak sekali dalam bahagian-bahagian dalam metodologi tu yang mana kita tulis dalam tesis. Kebanyakan pelajar ni, kalau saya tengok dekat bab 3 ni, macam buku teks cerita metodologi. Dalam macam buku teks tu sangat bagus lah. Maksudnya dia membantu kalau siapa-siapa baca tesis dia faham apa metod dan analisis yang dia gunakan. Tapi dalam tesis je lah. Tapi dia tak convert dalam artikel jurnal. Jadi sayang kita dah tulis bahagian metodologi tu dengan detail. Kita boleh juga convertkan daripada yang tu menjadi artikel jurnal. Okay, so kita nak cerita tentang instrumen dan juga development and validity juga. Okey, tajuk ataupun contoh yang seterusnya 92, sustainable development, kita nak buat assessment in tourism industry, comparison instrument. Contohlah kan dalam penilaian dalam topik sustainable development di tourism industry, biasanya orang guna instrumen apa? Kita nak buat sikit comparison, nak buat perbandingan. So cerita dulu, introduction, apa itu sustainable development assessment, penilaian dalam sustainable development. So kita nak tengok dekat instrumen, kita nak buat comparison instrumen yang ada. Kemudian kita nak cerita tentang systematic literature review. Kemudian kita nak cerita pasal result, implication and limitation. Okey, kalau tak nak pakai systematic literature review pun tak apa. Kita straightforward je. Dalam kes ni nak buat systematic literature review sebab method kan. So yang nombor 2 dan nombor 3 tu jadi literature review. Nombor 4 tu jadi method kita iaitu menggunakan SLR. Nombor 5 tu result. Nombor 6 tu kita punya implication dan juga kita punya summary lah. Implication dan juga limitation. Kalau nak jadi besarkan boleh. Dekat nombor 6 tu lah baru kita cerita tentang kita punya dapatan, finding. Sebab ada result tu finding lah. Kita boleh kata result and finding. So kat sini kita nak cerita kita punya contribution lah. Implication tu adalah contribution, limitation adalah limitation and suggestion. Okay, boleh So kita kat sini, contoh kat sini nak buat cerita pasal instrumen. Okay, a review of literature on survey instrument use data collection dalam sustainable development. Katalah saya buat research tentang sustainable development dekat tourism industry, saya nak gunakan survey. Survey tu adalah soal sidik. Apa soal sidik yang digunakan dalam pekaji-pekaji lepas dalam mengumpul data untuk topik sustainable development in tourism industry. So ceritalah introduction. So kemudian method. Method kita adalah literature review search. So apa result yang kita dapat, apa discussion dan conclusion. Nampak outline ini adalah seperti macam research original. Tapi kat sini masih lagi penulisan artikel berdasarkan method. Kita ada intro, kita ada method. Method kat sini kita bincangkan literature review kajian-kajian lepas. Kemudian kena keluar result. Okay, kemudian ada discussion dan conclusion. Okay. Alright, ada soalan? Okay, ada soalan, saya respon soalan. Kalau boleh, kita pun dah jauh dan dah menghampiri 100 dah, tak lama dah. Semua secara total 125. Kalau ada soalan boleh ajukan soalan lah. Okay, saya respon untuk satu soalan ni. Kalau convert ke jurnal, dari tesis boleh ambil exactly ke macam dalam tesis terus? Ini soalan ni
yang respon pagi tadi, saya rasa jawapan ni dah ada kat pagi tadi. Antara awal-awal tadi, tips yang nombor 1, nombor 2 saya dah explain yang ni. Okay, kalau nanti kalau boleh dengar balik video, Nora dengar balik tips nombor 1 dan nombor 2 tadi, saya dah explain benda ni. Okay, sebenarnya tak ada isu. Kita buat PhD memang kena tulis tesis. Tesis itulah menentu kita lulus atau gagal. Okay, jadi dan syarat untuk bergraduat, kita kena menerbitkan 2 artikel jurnal. Jadi kita buat tulis artikel tu nak ambil sumber dekat mana? Sumber daripada tesis kita lah. Jadi bila check Turnitin, contohlah macam kes saya, check Turnitin. Okey, check Turnitin saya dapat 60 lebih ke 70 lebih. Katalah saya ambil 71. Tesis saya, Turnitin saya 71. Kenapa tinggi? Sebab saya dah menerbitkan artikel jurnal dalam tesis tu. So dalam Turnitin ada fungsi untuk deduct perkara itu. Kita delete sebab ini adalah artikel kita sendiri dalam PhD. Jadi run yang kedua dapat 14%. Saya lupa dah 14% ke 11% macam tu. Jadi sebenarnya dalam Turnitin tu boleh remove sebarang similarities yang terhasil daripada artikel kita sendiri, yang mana artikel tu datang daripada tesis juga. Jadi tak ada isu lah kat situ. Kan? So perkara tu saya dah bincang detail tadi dekat perkara awal-awal untuk tip 1 dan tip 2 tadi. Kan? Nanti minta Nora check kat situ lah nanti. Ada bila dapat rakaman video ni nanti. Okey, alright. Jadi kat sini kita boleh cerita tentang macam-macam. Sekarang ni dah sampai dekat instrument development kan. Apa-apa saja tentang development, tentang prosedur, tentang protokol dalam membangunkan interview, soal sidik dan lain-lain set pengumpulan data, kita boleh tulis jadi artikel, jadi orang akan tahulah oh macam mana nak cerita tentang data collection ni. Kalau guna survey dalam topik dekat sustainable development, kita boleh bincang kat sini. Okey. 94. Okey, topik 94 adalah Development of Sustainable Development Instrument Procedure. So sekarang ni kalau nak bangunkan instrumen dalam topik Sustainable Development for Tourism Industry, apa yang patut kita buat? Okey, kalau kata nak nampak besar, tak payah sebutlah tourism industry lah. Cerita bagaimana nak bangunkan instrumen dalam Sustainable Development for Social Science Research pun boleh. Sekali-sekala jangan pakai Malaysia ataupun tourism industry, boleh pakai yang lebih besar. Contohnya Social Science Research. So dekat sini biasanya kalau nak bangunkan instrumen, kita cerita dululah tentang kita punya proses. Okey, kita start dengan introduction. Yang kedua adalah construct dan factors. So kalau tak ada construct atau factors atau elemen, macam mana kita nak bangunkan instrumen? Okey, kemudian kita akan develop instrument item. So bila dah develop, so kita ada beberapa proses iaitu validity, reliability. Jadi inilah proses ringkas kalau nak bangunkan instrumen, prosedur. So kita melibatkan construct, pembangunan, validity dan juga reliability. Okey, 95. Kita nak overview, nak tulis satu artikel tentang data collection in impact evaluation. So kita boleh buat satu review kat sini lah kan. An overview of data collection in impact evaluation for tourism research. Nak cerita tentang data collection on the impact evaluation, penilaian yang berimpak. So pertama introduction, kemudian ceritalah perancangan dalam pengumpulan data, planning data collection, macam mana nak ensure the good and data management. Okey, kemudian kita nak cerita tentang special issues in ensuring quality in data collection and conclusion. Kat sini cerita tentang planning, macam mana nak pastikan dapat proses pengumpulan data yang baik. Kemudian dari segi proses penambahbaikan, nak ensure quality in data collection, kemudian conclusion. Kat situlah kita baru dapat mengukur dan memastikan impact evaluation kita dengan melibatkan proses planning, monitoring dan juga ensuring controlling, akan memastikan bahawa kita punya data collection adalah dalam keadaan yang terbaik. Okey, 96. Essential aspect and in the design on data collection instrument. Jadi apa perkara-perkara penting dalam nak buat data collection instrument ni, apa perkara yang penting? Ceritalah introduction, method dengan kita buat integrative review, kemudian ada result, discussion and conclusion. Tapi topik ni nak bincang tentang essential aspect and dalam design for data collection instrument in tourism research. Okey, 97. Kata lagi nak cerita tentang aspek ni, aspek bias ni kan. Measurement instrument and data collection for tourism industry. Cantik lah tu. Kita nak buat instrumen pengukuran dan juga data collection untuk tourism industry. Kita kena cerita juga a consideration of construct and bias. So kat situ penentuan dari segi pertimbangan dari segi kita punya construct dan juga bias. So kita ceritalah outline dia untuk artikel 97. Kita cerita tentang introduction. Kemudian cerita tentang measurement instrument classification. Kemudian kita ceritalah error-error yang wujud semasa buat pengukuran data collection. Rules for development. Maksudnya kat sini apa assumption ataupun rule of thumb for developing of instrument.
So kemudian kita buat comparing between different instrument and dia juga specific bias. Kemudian kita tutup dengan conclusion. Ini contohlah kita buat artikel berkaitan dengan instrumen dengan measurement ni. 98 kita buat prelim evidence of the validity sustainability development in tourism industry. So kita nak buat prelim evidence lah. So kita start dengan introduction, okay, kemudian research design, lepas tu theoretical framework for sustainable development, apa instrument development framework dalam sustainable development, kemudian kita akan cerita limitation and future research conclusion. Ini contoh kita nak buat prelim evidence for the validity of sustainable development in tourism industry. Okay, next. Kita nak cerita masih lagi dalam topik yang sama, method use method use for validity test. So kat sini kita nak tahu apa method yang sesuai nak buat ujian validity untuk questionnaire. Theoretical construct and empirical construct for tourism research. Macam mana nak relatekan tu dengan aspek theoretical dan empirical. So kita ceritalah outline untuk buat mengukur untuk kesahan dalam questionnaire ni. Kita mulakan dengan introduction, kemudian kita buat ujian validity. Ujian validity tu kita pecah dari segi theoretical construct dan juga empirical construct, dan mungkin last kali kita tutup dengan conclusion. 100, kita nak cerita tentang reliability. Apa reliability kriteria, apa reliability item yang perlu ada dalam tourism research untuk memastikan measurement tu dalam keadaan baik, good measurement. So ceritalah introduction, kemudian reliability. Reliability pecah pada beberapa bahagian. Contoh kat sini dua lah. Stability, kita ada test, retest reliability dengan parallel from reliability. Consistency, kita ada internal consistency dengan split half reliability. So inilah jenis-jenis reliability yang kita kena cerita dalam memastikan pengukuran item kita dalam keadaan yang baik dalam industri pelancongan. So ada stability and consistency. Okey, 101, validate. Kita nak validate dengan juga kita nak check reliability, kebolehpercayaan. Maksudnya kesahan dan kebolehpercayaan for the research instrument. How to test the validation of the questionnaire in tourism industry. Macam mana kita nak cerita secara rigorous berkaitan kita punya proses validity. Okey, ni cerita pasal rigorous validity ni. Kita cerita introduction, mulakan dengan phase validity. Kemudian content validity. Kemudian kita buat construct validity, ada discriminant validity and convergent validity. Kemudian kita cerita criterion validity, ada predictive, ada concurrent and positive validity. Kemudian cerita reliability and conclusion. Ini contoh lah kan. Dalam tesis kita memang kena cerita detail tentang validity and reliability. So proses yang sama kita nak pindah dalam artikel supaya bukan kita saja-saja faham, tapi ramai orang kat luar tu boleh faham sama-sama dengan membincangkan semua proses rigorous dalam validity. Jadi sesuai dengan tajuk validity and reliability of research instrument, how to test the validation and questionnaire in tourism research. Okay. Next, kita paper yang 102, relevant approach untuk validity, reliability design for quantitative research in tourism industry. So kat sini apa kita nak tengok relevan lah, kaedah-kaedah yang relevan dalam menentukan pengesahan dan juga kebolehpercayaan di kajian dengan kajian menggunakan metod kuantitatif research dekat tourism industry. So ceritalah introduction, ceritalah definisi. Apa tu definisi validity, apa definisi reliability. So apa dia yang dikatakan internal validity dengan external validity. So apa yang dikatakan teknik dalam reliability dan juga analisis reliability. Kemudian kita ceritalah important of validity and reliability in quantitative research, dan kemudian kita tutup dengan conclusion and future agenda. Jadi bagi mereka dalam quantitative research, kalau nak buat validity dengan reliability, boleh baca artikel ni. Sebab tu publisher sangat happy kalau kita tulis artikel berkaitan dengan method. Okay, mixed method in tourism research. Okay, kita nak bincang tentang apa yang dilaksanakan oleh kajian mixed method dalam tourism research. Dari segi perbincangan instrumen, dari cerita validity and reliability. Okay, benda tu juga kita akan review dan kita akan tulis mula dalam artikel supaya dapat manfaat lah. Jadi dekat sini kita nak bincang satu artikel untuk bincangkan instrument validity and reliability dalam mixed method tourism research. Okay, terusnya 104. Kita nak buat mixed research as a tool for develop instrument for tourism industry. So kita nak ceritalah apa yang bagusnya dalam tourism research ni kalau kita gunakan mixed research as a tool for the develop instrument. So kita tengoklah ada yang kena cover introduction, apa tu crossover analysis,
fidelity on the qualitative instrument. So kita buat meta framework for instrument development, construct validation, ADCV, dan kita buat summary and conclusion. Ini contoh bila kita dalam tourism research, kita nak cerita pasal mixed method ni, dan kemudian mixed research as a tool develop instrument pun kita akan bincang dalam penghasilan artikel kita yang ke-104. Okey, sebelum tu saya nampak ada soalan dekat bahagian chat. Okey, Okey, 102 Tun Khatijah tanya, adakah saya ada merujuk mana-mana ataupun saya buat berdasarkan olahan saya sendiri? 102. Okey, ni memang ada. Ni contohlah relevant approach dalam buat validity. So, validity macam-macam lah. Ini kod scholar lah kan. So, kalau nak cerita validity, yang detail ni macam ni tadi ni. Contoh, kalau validity dalam kuantitatif yang ni, nampak ni. 101 ni. Ada jenis phase validity, ada content validity, ada construct validity, kemudian ada criterion validity. So 101 lagi detail. So setiap cerita pasal validity ni ada scholar dia. Kalau rujuk scholar ni, kalau dalam pengujian validity dalam kuantitatif, kita kena buat yang ni semua. Jadi kat semua yang maklumat tentang validity ni, kita boleh bincang dalam literature review dan tengok pada scholar lah. Jadi semua dekat sini, kalau tengok pasal perbincangan validity dekat sini, ni semua norm dalam buku research methodology. Kalau you baca dalam buku kualitatif maupun kuantitatif, memang banyak perbincangan tentang validity dengan reliability. Cuma kat sini kita ikut susunan lah. Bila nak tulis artikel, berdasarkan literature review artikel yang kita ada, so kita nak bincangkan tentang proses validity dengan reliability ni dalam konteks chapter methodology, dalam penghasilan artikel tu kita ambil sikit-sikit lah. Ni cerita tentang kuantitatif, apa dia punya validity and reliability. Jadi untuk menjawab pada soalan tadi, memang ada. Okey, sebab saya biasa ajar research method, jadi proses tu memang norm dalam penghasilan, dalam validity dengan reliability, itulah perkara-perkara yang akan dibincangkan. Malah kalau you nak cite dalam research methodology books ataupun artikel jurnal pun, dia akan membincangkan perkara yang sama. Okey. Okey, kemudian 105 kat sini kita nak cerita a review mono method. Ni contoh lah kan. Ni nama dia kita punya choice. So kita research choice nama dia. Tadi kita bincang kan, ini salah satu komponen deep dalam research choice. Kita selaku researcher kena tentukan kajian kita ni mono ke mix. Mono maksudnya satu. Katalah saya buat kuantitatif saja. Apa yang dikatakan sebagai mono method kuantitatif? Apa itu mono method kualitatif? Apa dia mixed method? Adakah mixed method simple atau mixed method kompleks? Okey, ada kata mixed method model, mixed model research ataupun mixed method research. Okey, multiple method. Ada multi method kuanti, ada multi method kuali. So perkara tu kita bincang. So kita dah buktikanlah dalam bila kita review, kita bincangkan dalam kajian-kajian di tourism industry untuk membincangkan tentang topik sustainable development, mana-mana kajian yang buat mono method kuali, mana yang buat kajian tentang mono method kuali. Jadi kita review semua, nak tunjukkan bahawa kebanyakan kajian dalam topik sustainable development dalam tourism industry lebih mana monopolize. Mungkin banyaknya dekat mono method kuali ke, mono method kuanti ke, dekat mix ke, dekat multiple research. Okey. Okey, sekarang ni kita bincangkan dasih lagi dalam bab method, perkara yang kita tulis dalam kita punya tesis. Bila dah tulis dalam tesis, kita boleh menghasilkan artikel jurnal kerana perkara ini memberi manfaat kepada orang lain juga. Okey. Okey. And ada siapa-siapa nak tanya lagi? Kalau ada nanti saya respon. Setakat ni kat bahagian chat tak ada lagi sebarang soalan tambahan. Okey. Okey, kita pergi dalam bab 3. Bab 3 ada satu lagi bahagian, iaitu bahagian expert. Expert ni pun kategori dalam validity. Ni translation ni sama juga. Ni semua proses validity ni. Expert, translation, ethic and pilot study. Okey, semua proses ni kita tengah belajar. Bila kita nak belajar, kita kena cari bahan, kena baca buku dan artikel jurnal baru boleh faham. Jadi sebab tu topik-topik ni masih lagi relevan untuk diterbitkan artikel, dan publisher suka kalau menerbitkan artikel berkaitan dengan metodologi dan juga analisis ni. Okey, tersambung. Okey, topik yang ke-106. Okey, ini proses ni. The expert requirement and comment and decision of validity process. Academic, practitioner, consultant and policy maker. So kita nak kena tahu ni. Kan bila cerita pasal expert tanya, okey siapa you punya expert? Orang akademia ke practitioner? Apa syarat-syarat nak jadi expert?
apa yang dikomen oleh expert, mana komen-komen tu, kenapa tak letak dalam tesis. Jadi benda tu kita cerita detail dalam tesis. Ternyata perkara ni ramai orang kat luar tak tahu lagi. So kita ceritalah introduction, apa dia katakan ni, apa yang dia katakan expert validity, apa syarat-syarat nak jadi expert, apa yang perlu ditulis, apa yang perlu dinyatakan dalam kita punya tesis berkaitan constructive comment, apa decision process, nak improve, nak remain ke nak improvement, apa yang dikatakan remain, apa yang dikata improvement, kemudian kita buat conclusion. Dari segi aspek validity pun boleh tulis artikel, mungkin orang kat luar sana masih lagi kurang jelas apa itu dikatakan expert validity. Okay, 17. Collaborate with the tourism expert panel to establish content validity. Katalah you nak buat sekarang ni content validity melibatkan beberapa expert for you punya intervention. So ceritalah dia punya flow. Yang pertama introduction. Kemudian kita pertama kena dapatkan context of the book reading intervention. Kemudian kita buat content of validity dengan intervention development. Kemudian kita buat proses establish content validity. Kemudian kita buat content validity teams dan kemudian kita last sekali kita buat content validity rating. Conclusion. Inilah macam mana kita nak collaborate with the tourism expert panel to establish content validity for intervention. Inilah 7 proses dia ataupun 5 proses. Tolak, introduction dan conclusion. Okey, 108. Strategi for overcome language barrier. Dalam penulisan artikel ni ada wujud juga halangan-halangan dari segi bahasa. Lagi-lagi kalau kata instrumen tu dalam bahasa Inggeris, kita nak tanya dalam orang bahasa Melayu, kena convert, kena translate dalam bahasa Melayu dulu. Jadi banyak isu-isu tentang overcoming language barrier ni kita boleh tulis artikel juga. Okay, start dengan introduction. Okay, language barriers in tourism research. Apa dia? Kan? Kita nak cerita overview. Type of tourism interpretator and their potential role. Cerita tentang kualitatif and kuantitatif dalam research data consideration, survey instrument and translation ataupun translator, budget for interpretation and translation, discussion and conclusion. Okay, ini strategi nak bincang tentang overcome a language barrier, overcoming a language barrier. Okay, kemudian tajuk 109, translate. Ini pun banyak juga kita harus bincang tentang translation. In term of tourism research instrument, saya sebutkan tadi lah, nak translate untuk soal sidik. So apa yang dikatakan syarat-syarat yang perlu ada, kita bincangkan research process, pitfalls and juga challenge. Okay, kita ceritalah introduction, apa jenis-jenis translation method yang ada, kena method untuk testing translate research instrument, sama ada gunakan kualitatif atau kuantitatif, challenge and method to minimize error dalam translation, kemudian conclusion. Jadi ramai kat luar tu bila nak buat translation, kita tak tahu proses dia. Dengan adanya artikel-artikel tentang membincangkan tentang translation dalam research process akan meningkatkan understanding kita lah. Okey, ini contoh yang popular lah. Bila kita nak buat translation, kita biasa dengar sebut back-to-back translation. Jadi dalam tesis kita kena cerita detail apa yang dikatakan back-to-back translation tu. Okey, back-to-back translation, kata kat sini saya menggunakan 3 expert. Expert pertama, translate daripada bahasa Inggeris, kena bagi daripada bahasa Melayu. Expert yang kedua, bahasa Melayu tadi, pergi balik dalam bahasa Inggeris. Dan expert ketiga akan membandingkan adakah adakah persamaan daripada yang first version of English tu sama dengan English yang kita dah tambah. Kita dah buat translation tu. Jadi kita mengesahkanlah. So third person untuk yang expert dalam translation ni akan mengesahkan memang terdapat perbezaan ataupun tidak. Okay. Jadi dekat sini kita ada beberapa proses. Kat sinilah target language, translate, pretest, validate item. So kita boleh cerita satu-satu lah untuk jadikan satu artikel. Start dengan introduction, kemudian overview, definition, and back translation. Lepas tu bincang satu persatu target, target language, lepas tu translate research item, pretest research item, validate research item, kemudian dia tutup dengan conclusion. Okey, kemudian cerita research ethic. Research ethic pun penting. Dalam tesis kita memang ada research ethics kan. Jadi kita nak cerita dalam tesis, dah halang-halang cerita dalam tesis, boleh keluarkan satu artikel. Buatlah satu topik, research ethics consideration for tourism research. So ada prosedur, ada integrity dengan application. So ceritalah satu persatu. So dah cerita dah dulu introduction, apa yang dikatakan research ethic definition, apa yang dikatakan research ethic consideration. Cerita satu-satu, cerita tentang prosedur dalam research ethic, apa integrity dalam research ethic, apa application dalam research ethic, kemudian kita buat conclusion. Okay. Okay, masih lagi dalam etik, kita nak buat review research ethic in internal based research. So sekarang ni banyak buat kajian secara online, internet based research.
So apa syarat-syarat ethics yang kita kena patuhi? Ceritalah sikit introduction. Apa tu public and private space? Apa risk and internet-based research participants? So apa yang dikatakan internet-based research and informed consent? Kemudian cerita conclusion. Ni cerita tentang research ethics. Benda ni pun kita boleh bincang. Kadang-kadang kita tak tahu apa nak tulis research ethics dalam kita punya tesis. Okey, 113 ethics in tourism research. Kita nak cerita tentang review board dia, apa yang dikatakan ethical issues, apa itu research development. Okey, so dekat sini kita boleh bincang ataupun kita boleh come out satu artikel berkaitan dengan ethics in tourism research based on the review board, ethical issues and research development. So kat sini kita ada start dengan introduction, kemudian cerita tentang ethics review board, kemudian cerita tentang tourism research and wider ethical issues. Okay, kemudian ceritalah ethics in tourism research, issues for researcher development, relationship and power, kemudian conclusion. Jadi perkara-perkara ni kita boleh bincang dan kita boleh tulis dalam kita punya artikel jurnal based on the report ataupun based pada tesis kita dah bincang tentang research ethics tu, kita boleh menghasilkan beberapa artikel berkaitan dengan research ethics. Okey, ini adalah pilot study. Okey, kita boleh menerbitkan artikel berdasarkan pilot result. Okey, contohlah kita dekat bab 3 tertutup dengan bab 3 tu kita buat pilot study. Result pilot study tu kita boleh buat research article lah. Cuma research article ni bersifat original sebab ada data. Okey, kita boleh buat data lah kan. Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry, a pilot result. Okey, ataupun kita tukarlah macam mana topik kan. Kadang-kadang tak payah sebut pun pilot result, tapi tengok pada jumlah data tu kita tahulah ini data based pada pilot study. Okey, kita start dia punya outline, introduction. Kemudian kita ceritalah literature review berkaitan dengan sustainable development ni. Apa method yang kita guna kat sini bila nak buat pilot study, kita gunakan apa. Yang kalau gunakan source sidik, sebutlah metode source sidik dan lain-lain. Kemudian cerita tentang result analysis pilot tu. Kemudian discuss lah result analysis tu. Kemudian kita buat conclusion and future agenda. Okay, di sini paper pilot pun boleh terbit artikel jurnal. Okay, kemudian yang ni memang saya ada kongsi lah secara spesifik. Kalau dalam kelas saya memang saya cerita macam mana kita nak menerbitkan artikel berdasarkan pilot study, research article. Macam mana nak terbitkan artikel dengan menggunakan critical success factor. Bagaimana nak menerbitkan artikel dengan menggunakan kelebihan dengan ada instrumen kajian. Okey. Jadi kat sini yang saya nak cadang kat sini, kalau kita collect data ni memang kita boleh buat artikel critical success factor. Critical success factor ni untuk beritahu dalam topik ni apakah faktor dia. Dan kemudian kita rankingkan mana satu yang lebih penting, mana satu lebih utama. Itulah critical success factor. Jadi kita boleh buat satu paper critical success factor. Based on the pilot study pun, daripada pilot study sendiri, sampel tak banyak tu, kita still boleh buat satu artikel berkaitan dengan critical success factor. Dalam kes ni kita buat tajuk lah, critical success factor of sustainable development for Malaysia tourism industry. Macam biasalah kalau paper based pada data ni ada 6 outline ni lah. Intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion and future agenda. Okey, ni contoh dalam kualitatif kan. Method for doing a pilot study. Why is essential? Ni banyak perbincangannya. Kita tak pasti kita nak buat pilot ke tak kan. Jadi ada beberapa perbincangan kajian-kajian lepas tu kita boleh debatkan dan kita boleh tulis dalam satu artikel, buat satu tajuk macam ni. Method for doing a pilot study, why it is essential. So kita start dengan introduction, kemudian ceritalah outline yang kedua, to determine the feasibility of the study protocol, cerita recruitment subject, testing the measurement instrument, data entry and analysis, kemudian conclusion. Okay, outline tu pun boleh diringkaskan lah, tak semestinya detail. Jadi contoh-contoh yang saya bagi dalam slide ni just nak bagi option supaya tak semestinya kita punya outline tu simple je, intro, LR dan sebagainya. Jadi kita boleh diversify dan kepelbagaian dalam kita punya outline supaya kita dapat menulis artikel tu dalam kuantiti yang banyak dalam pelbagai ataupun dipanggil sebagai diversify lah, kepelbagaian. Okey. Alright. Ada soalan nak tanya? Okey ke semua? Sekejap, saya dengar suara tu, saya kena mute. Okey. Jadi penting kenapa kita nak buat menarik topik ni kan, method for doing a pilot study, why it essential, kan, kenapa dia perlu, kenapa kita nak kena buat pilot. Okey, alright, kemudian ini contoh, ini banyak orang bincang kan, step in conducting pilot study, interview in qualitative research. Jadi dalam qualitative research pun kena buat ujian pilot.
Kan, kenapa ujian pilot ni kena buat? Ni kita bincanglah. Berdasarkan artikel review, kita nak tengok kenapa dalam topik sustainable development atau social science research atau tourism industry ni, kalau kualitatif dia orang buat pilot tak? Kita buat review lah. Okay, kita ceritalah introduction, determine clear interview question, the initial interview question review by expert. Okay, select the participant, pilot for interview, report the modification made and conclusion. Okay. Saya tengok ada soalan tu, saya respon soalan dululah. Macam ada soalan tapi tak ada soalan Okay. Okay, ni saya cerita sikit lah yang peserta cohort saya dah explain. Pilot study ni elok dalam kuanti ke, dalam kuali ke, perlu dibuat. Dalam slide ni untuk kualitatif. Jadi kualitatif kita perlukan tak ramai. Pilot study tu dapat 2 orang pun cukup lah. Sebab kita nak buat interview kan. Daripada seorang 2, better 2 lah. Okay, kita buat 2. Boleh cari 2 tu dengan orang-orang yang kita dah ada rapport dah. Dengan orang-orang yang kita kenal dah. Tapi make sure dia adalah partisipan yang sama dalam, maksudnya dia tetap ciri yang sama dengan real study punya partisipan. Jadi kita buat interview dengan 2 orang ni untuk dalam pilot study ni. Yang pertama, tujuan dia untuk memastikan kita punya soalan itu boleh difahami oleh partisipan. Okay, sebelum ni kita punya adalah expert. Expert bukan partisipan. Bukan informan. Jadi kat sini kita nak test dekat informan dengan partisipan yang sebenar. Jadi kita nak tengok yang pertama, adakah kita buat conduct macam betul-betul kita conduct tu. Macam the real data collection kita nanti. Jadi kita kat situ kita dapat detect. Kalau ada soalan yang kurang jelas, kita boleh perkemaskan soalan kita. Okey, tu tujuan dia kenapa kita nak kena buat pilot study untuk kualitatif. Okey, yang kedua, okey, kita nak kawal dari segi pengurusan masa. So kalau contoh dia macam mana kita nak kawal interview dapat sejam. Masa pilot ni lah you timbul sedikit pengalaman untuk mengawal macam mana nanti kajian sebenar. Katalah you buat tadi 1.5 jam. Jadi kita nak beritahu macam mana kita nak kawal supaya nanti interview yang sebenar dalam setahun. Jadi ujian pilot ni dapat mengukur bahawa kita kena kontrol. Sebab biasa kita buat pilot kita dapat temukan masa dia terlebih. Jadi kita nak kontrol dari segi masa dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, pilot study untuk kualitatif tak payah analisis. Tak payah analisis. Cuma dapat 3 perkara je. Pertama, jika ada kekurangan masih lagi boleh tambah baik. Mungkin ada beberapa perkara yang tidak difahami oleh pilot punya partisipan. Yang kedua adalah kawalan masa. Yang ketiga, kita ada pengalaman. Ni orang buat PhD tak pernah interview pun. Sekurang-kurangnya masa pilot dia dapat rasa pengalaman sedikit tu untuk bekalan dia untuk yang kesebenar nanti dia nak buat interview section. Jadi soalan bertambah baik. Kawalan masa akan bertambah baik dan kita pun akan meningkatkan kita punya skill bila nak menanyakan soalan di data collection yang sebenar nanti. Jadi banyak positif dia kalau kita buat pilot study dalam kualitatif. Kan? Ada tak contoh artikel yang untuk 125? Sekejap. Berapa? Sekejap. Soalan ni. Untuk 125 artikel ni kan. Ingatkan nak bincang 125. Ada. Nanti saya kongsikan. Dia macam ni lah. Ni koleksi-koleksi artikel saya dalam artikel-artikel saya, koleksi saya dalam apa? Paper review paper, paper conceptual, paper dalam short communication, paper dalam literature review. Dalam tu you boleh tengok. Okay, dalam jenis-jenis artikel literature review, dalam jenis-jenis artikel conceptual, jenis-jenis artikel dalam general review dan short communication tu, you boleh tengok dalam tu. Okay. Kalau contoh yang macam paper pilot ni, dalam paper-paper saya dalam critical success factor tu, you tengok dalam paper critical success factor tu, banyak yang saya terbit berdasarkan paper pilot. Tu boleh jadikan contoh macam mana you nak terbitkan artikel berdasarkan pilot. Jadi ada contoh-contoh tu. Nanti saya share link tu lah. Sebab artikel tu banyak. Nanti saya bagi Google Drive link, nanti you tengok contoh-contoh artikel tu. Dan saya sebenarnya kalau saya boleh bagi contoh-contoh artikel saya. So dalam artikel-artikel saya tu kebanyakan kalau paper konsep saya semua paper yang berbentuk yang tadi propose tadi kan, introduction, literature review. Saya kalau buat paper konsep 4 step je. Intro, LR, propose model, conclusion. Nanti kalau you nak tengok contoh-contoh artikel paper conceptual, banyak yang dalam ni sebenarnya contoh ni buat ni adalah artikel saya sebenarnya. So contoh saya terbit kat paper conceptual macam ni dalam case ni kan, paper dalam bentuk pilot, yang ni semua saya dah terbitkan. Nanti you boleh tengok artikel-artikel saya, nanti saya bagi link tu. Okey.
Okey, kita pergi pada bab seterusnya. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya soalan . Minta maaf saya laju sikit. Bukan apa, sekadar nak you all dapat momentum tu bahawa banyak artikel yang boleh diterbitkan dalam bab 4. Banyak sekali kan. Kalau kita boleh ulang balik dekat bab 4 ni, bab 3, bab 4 pula. Bab 3 ni kita bermulakan dengan kita punya falsafah ataupun research design. Okey, kita mulakan dengan research design. Research design ni kita boleh cerita tentang filosofi, approach, research strategy, time horizon, choice dulu, time horizon dengan teknik. Okey, yang pertama research design. Ada macam-macam research design kita bincang tadi. Ada Ashworth, ada ADI, ada DDR, ada new research design. Kemudian kita buat artikel berdasarkan population, sampling, scope and setting. Jadi kita dah bincangkan semua ni kan. Semua sampling frame, sampling teknik, sampling size. Okay, kemudian cerita tentang research assumption dengan research procedure pun boleh menghasilkan beberapa artikel. Okay, kemudian kita dah bincang tadi macam mana nak buat artikel berdasarkan research instrument, research instrument development dan juga research validity dengan reliability. So ini adalah perbincangan contoh-contoh artikel yang boleh dibina berdasarkan research instrument dengan validity dengan reliability. Okey, kemudian cerita tentang expert requirement, translation, ethics and pilot study. So beberapa artikel untuk membincangkan perkara ini pun telah ditunjuk kat sini. Sampailah kita punya penyelesaian yang terakhir. Jadi terus kita masuk dalam bab 4. Okey. Untuk bab 4 ni special. Saya tak ada buat perbincangan untuk bab 4. Kenapa saya tak buat perbincangan bab 4? Okey, bab 4 ni ada data. Jadi ada data ni biasa, dia punya format artikel, kita boleh tulis artikel macam tadi yang kita bincang, ada 8 objektif tadi, kita boleh buat satu artikel untuk yang tu dengan memasukkan data. Jadi bab 4 ni dah ada data. Bab 4 ni ada analisis dengan finding kan. Jadi tak ada masalah kita nak tulis artikel. Bila dah ada finding, semua orang boleh tulis artikel. Yang saya nak kongsi yang lebihnya hari ini adalah bagi kita yang tidak pernah menulis artikel untuk bab 1, bab 2, bab 3. Itu yang sangat penting. Kat situ je tadi, kita ada berapa? 117 artikel yang boleh terbit daripada bab 1 sampai bab 3. Okey. Jadi bab 4 ni, artikel penyidik biasanya boleh terbit dengan menggunakan objektif, persoalan dan hipotesis yang khusus. Makanya ia boleh terbit dengan banyak mengikut bidang dan amalan penyelidikan. Jadi bab 4 ni dah ada data kan. Jadi data tak ada masalah. Kita boleh terbitkan beberapa artikel berdasarkan kita punya objektif, berdasarkan persoalan dan juga hipotesis dan lain-lain. Okey. Jadi semuanya artikel penyelidikan. Jadi kalau kita dah ada data dekat bab 4 ni, kita sebut jenis artikel dia artikel penyelidikan ataupun original article. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil research article ataupun original article. Kita boleh terbitkan semua artikel sebab ada data kan. Sama ada data tu dekat prelim ke, dekat pilot study ke, data dekat ujian validity ke, dekat profiling ke, kepada satu-satu data yang kepada objektif persoalan dan hipotesis ni, semua tu dipanggil sebagai artikel yang terbit secara empirical berdasarkan kita punya bab 4. Okey, bab 4 adalah sebab kita dah ada data, jadi tak ada masalah kita nak tulis artikel. Okey, kita terus pergi pada bab 5. So bab 5 ada beberapa lagi cadangan untuk menerbitkan artikel. Okey, jika ada sebarang pertanyaan boleh tanyalah. Okey. Jadi ni bab yang terakhir. Kadang-kadang kita dah siap semua. Kalau dekat universiti saya sebelum dia nak buat bab 5 ni, kadang-kadang dia dah present data analisis. Dan bila dah present data analisis tu ada pemuntulan dan kadang-kadang dapat satu kata semangat. Okey, buat cepat-cepat dan boleh submit. Tapi itulah nak submit juga ada beberapa perkara yang tertinggal. Baru semalam saya cover benda ni. Dalam kelas malam, dalam kohort baru kita cover kan. Apa kita buat? Penulisan dalam bab 5 ni ada apa? Ada perbincangan, ada rumusan, ada sumbangan, ada cadangan. Cadangan tu boleh masukkan juga dengan limitation, recommendation and suggestion. Jadi kita fresh lagi. Siapa peserta kohort, kita fresh lagi semalam. Baru kita cover bab yang ni. Itu bab yang 5 kan. Ada perbincangan, ada rumusan, ada sumbangan dan juga ada cadangan. Jadi perkara tu ada dalam outline dalam tesis kita dan kita boleh convert benda tu menjadi artikel jurnal. Okey, ini dah bab 5. Dalam bab 5 boleh terbit semuanya kecuali yang bahagian umum lah, pengenalan dan kesimpulan. Ringkasan penyelidikan boleh tulis artikel, sumbangan kajian boleh tulis artikel, limitasi boleh tulis artikel, cadangan pun boleh tulis artikel. Okey, bagaimana kita nak memanfaatkan bab 5 ni dalam penerbitan artikel. Okey.
Alright, yang pertama 118. Okey, kita ada berapa je daripada 118 sampai 125. Okey, kalau ada soalan lepas ni boleh tanya banyak soalan. Okey. Jadi bab 5 ni yang pertama adalah base pada rumusan kajian. Jadi dekat bab 5 memang kita cerita rumusan kajian. Jadi rumusan kajian tu boleh buat satu artikel. So tajuk dia Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry Summary Result and Evidence. Jadi kalau kita tulis artikel ini, orang pun tak tahu yang ni adalah rumusan kajian. Yang tahu cuma kita je. Okey. Jadi kita punya outline, introduction. Okey, ceritalah current summary. Nak bagi sedap kan tak current summary lah. Padahal summary result je. Tapi nak bagi sedap kita kata current summary result of sustainable development research. Okey. Kemudian kita buat new research evidence of sustainable development research and conclusion. Ini bila kita dah ada bab 5, dah siap tulis bab 5 tu, dah ada. So kita boleh dah terbit artikel tu cerita tentang summary result and evidence. So dalam outline tu ada introduction, current summary result of sustainable development research, new research evidence for sustainable development research, kemudian conclusion. Okey, kemudian untuk bahagian contribution kan ada 4 kan. Ada theoretical, ada methodological, ada empirical dan juga ada practical. Kita boleh cerita satu persatu. Okey, 119 ni cerita untuk theoretical contribution dulu. Ceritalah sumbangan dari sudut theoretical, buat satu artikel. Jadi kalau orang baca ni, theoretical contribution, apa sumbangan teori dalam topik sustainable development dekat tourism industry. Kalau kat sini, kalau nak hilangkan perkataan Malaysia pun tak apa. Boleh juga theoretical contribution sustainable development for tourism industry, ataupun nak tukar macam ni, theoretical contribution of sustainable development for tourism research. Nak tukar-tukar tajuk pun boleh. So outline dia untuk bahagian theoretical contribution, kita start dengan introduction. Okay, kemudian ceritalah new knowledge of the sustainable development research. Kemudian kita ceritalah theoretical contribution of the sustainable development research, kemudian conclusion. Ini contoh bila kita dah siap bab 5, dah habis cerita dekat theoretical contribution, kita boleh menghasilkan satu artikel based pada theoretical contribution. Okay, 120 lepas theoretical, ceritalah method pula. Methodological contribution of sustainable development for Malaysia tourism industry. So ceritalah introduction, a new research design for sustainable development research. Kemudian ceritalah methodological contribution of sustainable development research. Kemudian buat conclusion. Sama macam tadilah, cuma dekat sini tadi theoretical punya contribution, sekarang ni adalah methodological contribution. Jadi ceritalah semua berkaitan dengan methodological. Banyak kan metodnya bahagian research design, populasi sampling sampailah kepada pilot tu, semua tu memberi sumbangan kepada pembangunan penyelidikan sustainable development for tourism industry. Ceritalah outline kita, introduction. Apa new research design yang kita come out dalam kat sini. Apa methodological contribution yang dapat hasilkan dalam sustainable development research. Kemudian kita buat conclusion. Yang first dah cerita theoretical contribution, yang kedua methodological contribution, buat artikel yang kedua. Artikel seterusnya adalah empirical contribution. Empirical contribution direct pergi kat objektif persoalan dan hipotesis kajian kita. Kalau kata ada 4 objektif, macam mana kita nak himpunkan 4 objektif tu jadikan sebagai kita punya satu artikel empirical contribution. Jadi mula-mula cerita introduction, ceritalah new empirical research result for the sustainable development research. Kena ceritalah empirical contribution kepada sustainable development research juga. Jadi kat sini kita nak tunjukkan bagaimana penulisan artikel based pada theoretical, methodological, empirical, ketiga-tiga tu boleh terbit juga. Dan yang seterusnya practical. Lepas teori, method, empirical adalah practical. So kita buat satu artikel, practical contribution for sustainable development for Malaysia tourism industry. Ceritalah introduction, apa itu industrial contribution kepada sustainable development research, apa memberi sumbangan daripada industri kepada government. Jadi practical kita boleh pecah dua, practical kepada industri dan juga government. Sebab tu outline kita adalah intro, industrial contribution for sustainable development research, government contribution of the sustainable development research, kemudian conclusion. Jadi practical ni kita akan boleh bincang dua lah. So ada 4 kat situ. Okey, seterusnya kita akan bercerita pasal impact, tapi sebelum tu saya nak ulang. So dekat sini kita ada theoretical contribution satu paper, methodological contribution satu artikel, empirical contribution satu artikel dan practical contribution pun satu artikel. Okey. Kemudian seterusnya paper yang ke-1, 2, 3 adalah dari segi impact.
So kita nak cerita tentang dua dulu. Apa yang dikatakan sebagai academia and society contribution? Okay, dalam praktikal tu ada boleh cerita macam-macam kan. Cuma kita nak pecah dua dulu, academia dan society kan. Ataupun you nak pair antara industri dan government pun boleh. Kat sini kita try academic dengan society dulu. Academia and society contribution for sustainable development. Okay, ceritalah introduction. Apa sumbangan kepada akademia dalam topik sustainable development research? Apa sumbangan society yang boleh terhasil dengan pembangunan research dalam sustainable development? Okay, 1, 2, 3 ni ambil dua dulu, akademia dan society. Kemudian 1, 2, 4 cerita tentang environmental contribution. Cerita dari segi hubungan dari sudut persekitaran. Okay, environmental contribution for ataupun of sustainable development for Malaysia tourism industry. Ceritalah introduction, apa tu social environment contribution, okay, untuk sustainable development research. Cerita tentang economic environmental contribution for sustainable development research. So kita boleh cerita tentang environmental contribution dalam perspektif social dan juga economic environmental. Okay. Dan yang terakhir adalah paper yang setelah yang terakhir adalah kita punya suggestion, recommendation and future agenda. Ini based pada cadangan kajian. Cadangan kajian tu boleh buat satu artikel dalam topik recommendation and future agenda of sustainable development for Malaysia tourism industry. So apa recommendation yang sesuai dalam sustainable development research? Apa future agenda dalam sustainable development research yang kita boleh bincang kat sini dalam penghasilan artikel. Okey, selesai. 125 cadangan ataupun idea outline yang boleh terhasil daripada setiap bab demi bab dalam tesis yang boleh kita pindah untuk menjadikan artikel jurnal. Okey, saya buka soalan dekat sini. Sebenarnya banyak, cuma saya ada beberapa perkara tu saya groupkan. Kalau kita nak go through satu persatu, dia boleh jadi tips tu makin lama makin besar lah. Okay. Jadi untuk cohort yang mana tadi kalau you perasan, itu adalah journey kita, proses kita selama 12 minggu. Kan? Bukan 12 minggu lah, kali ni dah laju sikit kan sebab kita Sabtu Ahad. Jadi dalam kes ni kita ada berapa kali pertemuan, tak silap saya ada 14 pertemuan. 14 pertemuan lebih. Okay, untuk membincangkan daripada kita dah buat pertama untuk database tesis. Kemudian kita buat database artikel. Kemudian kita bincangkan tentang penulisan bab 1. Mula-mula tentang asas kefahaman dan outline. Kemudian kita belajar template. Kemudian jadi asas literature review. Template dalam literature review. Metodologi 1, metodologi 2, analisis kualitatif 2 hari. Analisis untuk apa kuantitatif 2 hari. Semalam perbincangan dan kesimpulan hari ini tentang pindah tesis. Sebenarnya 14 pertemuan dah. Campur Sabtu Ahad jadi 7 minggu lah. 7 minggu kita dah cover dah. Jadi tadi yang kita dah cover 125 tu adalah sebagai refresh. Kita dah tengok ada apa komponen-komponen penting dalam bab 1. Apa komponen-komponen penting dalam bab 2 yang kita boleh hasilkan artikel. Komponen-komponen penting daripada 3.2 sampai habis dalam metodologi. Dan juga semua bahagian dekat bab 5 tu pun kita boleh hasilkan artikel. Kan? Okey. Ada soalan? Which better, convert chapter thesis ke book chapter atau ke artikel jurnal? Settlekan jurnal dulu. Aminah settlekan dulu sebab kalau jadikan buku, habis semua dalam tesis tu akan jadi buku. Jadi kalau tanya saya, kalau nak jadi nak pindahkan tesis menjadi buku, tu perkara yang terakhir. Perkara yang terakhir, settlekan jurnal dulu. Lepas terbitkan artikel jurnal, baru you convert tesis menjadi buku. Fully utilisekan artikel jurnal dulu. Bukan kata better, dua-dua better. Tapi terbit artikel jurnal dulu. Baru kita terbitkan buku. Buku lebih santai lah. Buku lebih santai. Nanti buku bila you nak terbit pun dia akan jadi chapter by chapter. So nanti you akan update juga reference dan sebagainya. Jadi jangan kompleks sangat jadi buku tu. Nanti kalau buku tu macam tesis, tak ada siapa nak beli buku, nak baca buku tu. Jadi buku tu dipermudahkan. Dan macam saya pun, kalau you cerita pasal buku, saya tak ambil ke semua yang ada dalam tesis tu akan jadi satu buku. So daripada tesis tu pun kita boleh hasilkan beberapa buku. Hasilkan beberapa buku. Bukan satu buku tapi hasilkan beberapa buku. Okay, ada soalan lain?
Untuk tema kita hari ini adalah pindah daripada tesis menjadi beberapa artikel jurnal. Saya pun tak sempat tadi nak upload video untuk sesi pagi. Jadi sekali lah untuk sesi petang ni. Saya rasa sesi petang ada masalah tadi sebab kita ada masalah dekat saya lah. Ada masalah dekat saya punya network tu. Mungkin saya kena tengok balik video petang ni. Mungkin dia ada 2 video untuk sesi petang ni. Okay, sebab dia terganggu tadi. Okay, nanti kan saya akan share lepas ni. Nanti remind saya semua orang kena remind saya yang mana saya nak kongsikan jenis-jenis artikel tu. Nanti kat jenis artikel tu saya bagi link lah. Nanti you boleh tengoklah jenis-jenis artikel tu. So tadi kan nak tengok artikel daripada 1 sampai 125 tu, nak tengok macam mana rupa artikel dia tu, full artikel dia, bukan artikel saya seorang sajalah. Artikel saya dan beberapa artikel orang lain tu you boleh tengok contoh yang saya bagi dekat Google Drive nanti. Saya belum bagi lagi, nanti saya akan bagi. Okey, ada off topic sikit. Lepas submit final thesis, apa persediaan utama dalam tip untuk anda pergi Viva? Sebenarnya sekarang ni, you ada tak satu kopi? Kamalul, you ada tak satu set thesis yang you bagi submission dekat universiti tu? Hard copy tu. Okay, ataupun soft copy tu. Ada. Sekarang ni you kena print out. Sekarang ni buatlah label ke, tagging ke, baca. Dan bagi comot. Thesis tu bagi comot. Sebab panel akan tengok kalau you sekarang Viva face to face, kalau tengok buku tesis kita melekat je, tak ada apa-apa. Okey, sekarang ni pergilah mana-mana kursus ke apa ke, bawa kita punya tesis tu. So ada apa-apa yang nak benda update, kita buat. Okey, contoh you pakai pen biru. Sekarang ni apa saja kesalahan yang you jumpa dalam tesis tu, catat dengan pen biru. Okey, besok-besok kalau dekat Viva pakai pen merah. Semua komen panel akan go through pada chapter kita, pada tesis kita akan gunakan pen merah. So nanti masih Viva bawa pen merah, semua komen catat dalam tesis, bukan catat tempat lain. Catatlah, biarlah kat cover depan tu conteng apa-apa, catat apa semua tu. So sekarang ni nak tunggu tarikh Viva ni, baca kat situ. Lepas tu buatlah kata label atau tagging lah kan. Oh kita tahu ni dekat problem statement, ni dekat bahagian method. Jadi biar orang tengok kita punya tesis tu agak adalah orang kata buat homework dia. Adalah warna-warni dia kan. Nak highlight ke apa sebagainya, gunakan dalam tesis. Itu yang you patut buat sekarang ni. Dan prepare slide siap-siap. Prepare slide. Sebab slide bagi saya sekarang ni kena prepare dapat dalam bentuk visual yang cantik sikit lah. Sebab nak buat infografik. And kalau tanya saya kat sini, saya suka slide ada 10 je. Satu slide cerita 2 minit. Sebab kita kena present bawah 20 minit. Itu je formula dia. Kalau kata satu slide 1 minit, macam kartun nanti present. Kan? Jadi lebih kurang buat infografik, lebih kurang mungkin ada lebih pada 10 slide, ada satu slide tu kita tunjuk je, lepas tu kita pergi next slide kan. Jadi boleh, kena kontrol dari segi masa lah. Kalau tanya saya, cuba prepare dalam 10 slide dulu. Ada slide sekadar nak tunjuk je kan. Cover depan tunjuk je. Pencapaian dan penerbitan artikel tunjuk je. Kan? Benda tunjuk tu tak apa. Tapi benda yang nak explain, satu slide kena dalam 2 minit. Baru nampak profesional. And kalau kata satu slide cerita 1 minit atau satu slide cerita 30 saat, macam kartun you present. Jadi untuk preparation presentation tu, kalau tanya saya, better buat infografik lah. Yap, saya buat video lagi. Saya punya second PhD saya tu, saya buat video dalam, saya ada buat 2 video. Satu video panjang dalam 20 minit. Satu video tu saya buat dalam masa 7 minit. Jadi saya minta izin lepas saya present 20 minit tu, izinkan saya nak tunjukkan video. Saya dah simplify benda apa yang saya buat tu dalam bentuk video. So saya bagi video juga lepas presentation tu. Kan? Saya cuba habiskan tak sampai 20 minit lah. Saya cuba habiskan dalam masa 16 minit macam tu. So saya request saya ada buat video. So saya tanya ke dia, ada video 2 minit, ada video 7 minit dengan 22 minit. So dia kata kita nak tengok 7 minit. Saya bagi 7 minit lah. Sebenarnya 2 minit tu macam tak best lah. Better 7 minit tu. Sebab saya dah harap, saya takut kalau dia orang tak okay, at least saya nak bagi 2 minit video tu lah. Bukan apa, dengan melihat video tu dia lebih faham apa sebenarnya tesis saya ni sebenarnya. Video kita punya tesis tu lah. Maksudnya macam mana saya nak gambarkan tesis ini dalam bentuk video. Macam itulah. Ada gambar saya collect data sikit, ada gambar, ada video nyatakan saya punya objektif. Kemudian saya ada buat sistem, macam mana sistem tu berjalan, berfungsi, macam mana nak melaksanakan sistem tu. Macam itulah semua tu. Can be orang apa yang kita present 20 minit tadi dipersembahkan dalam bentuk video lah. So gambar, nampaklah gambar data collection, kat mana company yang saya pergi, apa yang saya buat dalam collect data, adalah gambar-gambar yang saya ambil tu, sepanjang research tu buat collect data boleh lah tunjukkan. Kan?
Tapi kita kena request lah. Saya ada menyediakan video dalam tempoh 5 minit. Kalau boleh, saya nak tunjukkan video tu untuk menjelaskan tentang proses data collection dan juga research ni. Itulah cadangan saya. Dia lebih kurang 10 slide, Tun Khatijah. Saya suka orang boleh present 1 slide 2 minit. Nampak profesional lah kan. Nampak sangat kita tak baca slide. Kita boleh explain. Kita boleh jelaskan satu persatu. Nampaklah secara profesional you mampu nak apply. You memahami dalam satu konteks tu. Kan. Okay. Okay, ada soalan-soalan lain? Sebenarnya kalau cohort ni kita dah selesai dah. Ada yang minggu bila yang kita buat tu tak silap saya satu hari tu kan. Hari Ahad tu kita buat satu topik tentang persediaan untuk menghadapi proposal defense dan viva. Khusus tu dah lepas. Saya ingat last 3 weeks. Minggu ni, minggu lepas analisis, minggu sebelum tu. 3 minggu lepas. Topik persediaan untuk menghadapi proposal defense dan viva dalam kelas cohort kita dah cover kan yang tu. Okay, saya buka soalan jika ada soalan. Rasanya kalau tak ada apa-apa kita boleh habis awal lah. Dalam 4:30 kita boleh berehat kan. Jadi untuk proses-proses, saya tahu ramai yang sibuk hari ni. Kan, anak nak sekolah minggu ni kan. Kalau ada setengah tu dah mungkin hari Ahad dah sekolah Kalau ada setengah-setengah negeri tertentu dah sekolah kot hari ni Kalau belah-belah yang memang hari Ahad, kalau belah Kedah tu dah sekolah kot hari ni. Kan. Jadi ambil masa sikit hari Ahad ni untuk kita kongsi yang ni dan saya rasa kalau tak ada apa-apa kita boleh habis awal lah. Kan. Tapi itulah kalau ada still ada ruang ni. Kalau nak tanya soalan boleh tanya lagi soalan. Ada soalan tanya kat sini, boleh ke tulis artikel dari slide yang diajar di dalam ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau you nak ambil idea dalam ni, ambil je, tak ada masalah. Kan? Jadi kalau tanya saya, tujuan saya memang nak bagi idea. Tapi you modify lah sikit. Kan? Kena buatlah homework sikit. Bila tulis artikel ni kan kita akan baca beberapa artikel. So kita blend, kita ambil sikit, modify sikit, boleh. Tapi tak ada masalah. You boleh ambil semua idea yang 1, 2, 5 ni nak tulis you punya artikel, tak ada masalah. So far okay sebab nak kena tengok contoh artikel dulu. Yep. Nanti saya boleh bagi artikel tu. Okay, yang lain? Boleh. Nanti saya bagi Faita artikel tu, full artikel nanti. Kamalul boleh, tak ada masalah. You nak ambil idea-idea dalam slide ni nak jadikan artikel boleh. Kan? Okay, yang lain ada? Yang lain nak tambah? Okey, kalau macam kita lah kan, kalau tanya saya, kalau ada soalan tanya saya seorang researcher dari R&D company dan pada masa yang sama student PhD. Bila nak publish artikel, perlu ke saya minta kebenaran syarikat dan juga UPM? So kalau tanya saya, kalau kat sini biasalah, katakanlah you ambil data ada confidential data, tak kisahlah tempat kita kerja ke dengan company orang lain, bila kita nak publish artikel memang kena dapatkan kebenaran lah. So dekat UPM tak ada masalah. Dekat UPM sekadar kita kena make sure kita kena ada affiliation lah. Affiliation boards lah. So dalam kes ni purpose untuk PhD, first affiliation adalah UPM, second affiliation adalah tempat kita kerja lah. Walaupun kita boleh letak 2 affiliation. Nama kita Kamalul atas Universiti Pendidikan Universiti Putra Malaysia, bawah tu kita punya company. Tapi bila tu satu bab tentang affiliation. Yang kedua, kalau kita nak releasekan all the data ni, lagi-lagi data tu adalah syarikat kita sendiri, company kita sendiri atau company orang lain, sebab takut jadi isu pula mendedahkan nama syarikat atau data itu, takut jadi masalah dekat ethics atau law. Jadi dekat sini kita kena dapatkan kebenaran, nak menyebut beberapa perkara. Contohlah kan, kita kena jaga ethics, tak boleh sebut nama company. So kita letak company A je. Kita tak boleh letak nama individu, kita kata Mr. X ke macam tu. Okay, kita kena kontrol benda tu lah supaya tak ada masalah isu. Kalau nak letak nama company, nama individu boleh, tapi make sure dapatkan kebenaran. Ramai yang tak sedar, tulis artikel letak nama expert. Artikel ni telah disahkan oleh profesor. You sebut nama dia, tak boleh. Kena jaga dari segi etik. Nama semua expert kena dirahsiakan, confidential. Nama orang yang kita interview kena di-confidentialkan. Nama company kena confidential. Kena jaga tu lah.
kena dapatkan kebenaran. Kalau ada isu tu takut nanti menjatuhkan reputasi kedua-dua pihak lah. Ialah konflik interest. Kalau tanya saya, the best part affiliation lah, dua-dua affiliation. Rasanya UPM tak ada masalah. Sebab kita memang you belajar dekat PhD, dekat UPM, so letak affiliation UPM memang tak ada masalah. Dengan tempat company tu lah. Company yang kita bekerja, kalau lagi dah data tu based pada company kita, ataukah melibatkan company orang lain. Jadi tu semua kena dapatkan kebenaran. Okey, lain-lain? Ada soalan lain? Kalau letak gambar expert, mesti tahu nama. Jangan letak gambar. Nak letak gambar, kita kan buat video je. Kalau nak letak video tu lain, video tu lain. Video tu confidential, masa kat Viber je, kita tak share kat tempat lain. Tu lain. Tapi kalau tulis artikel letak gambar, gambar expert mesti kantoi lah. Okay. Jadi tak payah letak gambar. Tak payah letak gambar expert. Kita nyatakan je lah. Kalau expert akademik, kita kata lah expert akademik kan, EA1, EA2, EAC. Kan? Kenapa saya nak tanya Tun Khatijah, kenapa nak letak gambar expert dalam tesis? Kan saya rasa saya tak pernah lagi gambar expert yang kita punya instrumen tu letak dalam tesis, tak perlu Kita kena letakkan dia adalah letakkan kita katakan tadi EA1 mewakili expert akademia nombor 1. So kita nyatakan dia bidang apa, pengalaman berapa tahun, cukup dah. Cukup je cakap 3. Kita letak EA1. Okey, kita ni expert tentang apa, kemudian berapa tahun dia pengalaman tentang benda tu, cukup tu. Kan? Jadi kalau orang industri pun, expert industri ataupun practitioner, letaklah EP1. So dia ni jawatan dia apa? Okey, CEO, jangan sebut company, managing director boleh. Berapa tahun pengalaman kat industri? 25 tahun. Cukup itu yang kita buat table untuk represent background expert. Tak perlu, akan malu kalau tanya saya tak perlulah. Memanglah kadang-kadang dalam kes saya tahu 2 kes je. Ada 2 kes yang mana dekat Viva dia minta untuk run data. So bila kita, sebab tu 2 tu ada sebab. Pertama sebab arrogant lah. Yang kes pertama tu arrogant. Pelajar tu tampak sangat macam orang bagi cadangan dia pangkah. Okey. Lalu sekali kita kalau betul you buat, run sekarang ni masa Viva. Ada satu kes disebabkan calon tu attitude dia arrogant. Yang kedua tu memang bukan masalah arrogant, masalah memang penilai tu tak tahulah kenapa dia suruh kita run data pula hari tu. Okey. Saya punya advice simple je. Sebenarnya Viva tak sempat pun nak run data. Jadi simple je. Kalau tanya saya lah kan, ini pandangan saya lah kan, tak payah ada data dalam komputer you hari tu. Kalau panel kata, okey minta maaf Prof, data tak ada dalam PC saya. Jadi untuk berkaitan dengan analisis data saya tu, semua tu dekat PC saya lain dekat rumah. Cakap je macam tu. Supaya kita tak payah. Jadi everything semua tu dah ada dalam tesis. Penilai patutnya komen berdasarkan apa yang ada dalam tesis saja. Itu pada pandangan saya lah. Zaman degree. Zaman degree tu cerita lain lah kan. Zaman-zaman degree kan, gambar-gambar expert kan. Seronok jumpa expert betul ambil gambar kan. Lepas tu letak dalam tesis tu cerita lain. Okay, lain-lain ada? Tak ada apa Kalau tak apa, kita boleh stop dulu untuk ni. Kalau ada apa-apa tiba-tiba teringat nak tanya apa-apa, nanti tanya dekat grup WhatsApp tu, nanti saya cuba respon. Jadi ingatkan saya, nota saya dah bagi, video saya tak bagi, ada 2 video pagi petang dan juga saya punya Google Drive link tu untuk meletakkan semua jenis-jenis artikel tu untuk jadi rujukan kita. Especially you kena tengok jenis artikel apa tau. Jenis artikel berbentuk research artikel, fokus pada artikel pilot. Okey, kemudian kalau artikel journal review boleh tengok semua. Paper bentuk konseptual boleh tengok semua dengan short communication. Tengok semua tu nantilah. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Jadi semoga apa yang saya kongsi ini dapat manfaat bersama dan supaya kita dapat menghasilkan banyak artikel jurnal daripada tesis. Ingat, tesis tu ada berbagai ilmu dalam tu. Kita kongsilah supaya ramai yang dapat manfaat. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih. Kohort 2021 ni, kohort untuk 21 ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah atas komitmen selama setiap minggu dalam kita menyelesaikan daripada awal sampai habis. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor.